mengumumkan ketibaan yang berbahagia Dato' Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ke Majlis Forum Pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2014. Jemputan Budiman dipersilakan untuk bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagu Negaraku. Para hadirin dimohon duduk. Terima kasih. Yang berbahagia Dato' Dr. Haji Awang bin Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pusaka. Yang berbahagia Profesor Dr. Zahrani bin Ahmad Timbalan, Ketua Pengarah Dasar Dewan Bahasa dan Pusaka. Yang berbahagia Dato' Haji Mazlan bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri SK Dewa Mani, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Perak. Yang berbahagia Datuk Hajah Nurreza Nabapu Hashim, Ahli Panel Forum Pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2014. Yang berbahagia Dr. Jessica Ong, Ahli Panel Forum Pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru 2014. Yang berbahagia Tuan Said Munawar Said Muhammad Mustar, Moderator Forum Pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2014. Yang berbahagia pengarah-pengarah jabatan, pengarah-pengarah bahagian, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua sektor, Div-Div Kehormatan, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tetamu jemputan seluruhnya hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengkuang pandan melilit selasih, kembang melati penyerilaman, kehadiran tuan-puan berkedip kasih, mesra kenangan budi berzaman. Orang laut menjala udang, petang hari memasang pelita. Yang dijemput sudah datang, yang dinanti sudah tiba. Pertamanya majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ke Majlis Forum Pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-43 tahun 2014 pada hari ini. Sebagai makluman jemputan Budiman, majlis yang diadakan pada hari ini merupakan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai menghargai peranan para pendidik seluruh negara dan memberi pendedahan serta kefahaman kepada masyarakat tentang peranan dan sumbangan besar guru sebagai pemangkin kecemerlangan pendidikan generasi akan datang. Majlis pada hari ini juga akan memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk bertemu dan berkongsi buah fikiran melalui sesi soal jawab yang akan berlangsung pada akhir majlis ini. Baiklah, seterusnya jemputan Budiman. Mohon doa padamu Tuhan agar majlis berjalan lancar. Biarlah berkat kita aminkan. Apa dihajat moga terpancar. Seterusnya mewali pertemuan kita yang diadakan pada petang yang berbahagia ini dengan hormatnya dipersilakan yang berbahagia Ustaz Ahmad Suhaimi Abdul Hafiz untuk memimpin bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, kami rafakkan rasa syukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan forum pendidikan bersempena perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2014 pada petang yang berbahagia ini dengan tema Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi. Ya Allah, sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman. Justru itu, kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas untuk menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya. Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan redha-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat dan detik ini, kami menadah tangan memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka sendiri. Kurniakanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan, semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan, semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar di arena pendidikan. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, pada kesempatan ini kami mohon dengan kebesaran dan kehebatan-Mu, Ya Allah, kurniakan kepada kami kesejahteraan, kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, luaskanlah minda-minda kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan dalam melaksanakan tanggungjawab kami. Kurniakanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami dalam melaksanakan tanggungjawab. Anugerahilah kami kejayaan demi kejayaan dan kecemerlangan dalam semua bidang yang kami ceburi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baiklah, jemputan yang beriman, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Suhaimi Abdul Hafiz. Baiklah, seterusnya kata orang tuju ke kota negeri Melaka, bawa dagangan kain sutera. Panel kita hebat belaka. Ayolah segera mulai acara. Seterusnya hadirin budiman, kata orang tak kenal maka tak cinta. Bila cinta, kata orang barulah mesra. Bila mesra kita rapat-rapatkan, bila rapat kita serasi-serasikan. Seterusnya pada hari yang berbahagia ini, saya kira seluruh jemputan budiman sudah tidak sabar ya untuk mengikuti sesi forum yang akan dikendalikan oleh pengacara yang tidak asing lagi dan terkenal dengan kepetahannya dalam mengendalikan rancangan televisyen. Dan kita beri tepukan gemuruh kepada yang berbahagia Tuan Said Munawar, Said Muhammad Mustar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku untuk mempersilakan ahli panel naik ke pentas. Dan kita persilakan Tuan Said Munawar turut dipersilakan. Ahli panel kita pada hari ini yang berbahagia Dato' Hajah Norizan Bapu, yang berhormat Dato' Sri SK Dewa Mani, juga yang berbahagia Dr. Jessica Ong. Sekali lagi kita beri tepukan gemuruh kepada panel forum kita yang akan terus serta bersama-sama dengan kita dalam majlis yang cukup istimewa ini. Selain itu, majlis turut berbesar hati menerima kehadiran tetamu undangan kita, Dato' Haji Suphan Atumin, dipersilakan. Terima kasih kerana hadir Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalungan budi junjungan kasih yang berbahagia Dato' Haji Suphan kerana hadir bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu ini. Baiklah, jemputan beriman, saya kira sudah tidak sabar rasanya untuk kita memulakan sesi forum kita pada hari ini. Forum pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-43 2014 dengan tajuk Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi. Untuk itu, rasanya Tuan Said sudah bersedia ya Tuan Said. Dan kita beri tepukan gemuruh sekali lagi kepada yang berbahagia Tuan Said Munawar, Said Muhammad Mustar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku. Dipersilakan. Halo, cubaan 1, 2, 3. Kita cuba. Cubaan mikrofon. 1, 2.
Cubaan 1, 2, 3. Mungkin saya dekat dengan speaker. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah tuan-tuan. Kita selain daripada memberikan tepukan kepada panelis, ayuh kita berikan tepukan paling gemuruh kepada guru-guru kita. Saya teringat dalam satu mesyuarat ketua bahagian yang saya hadiri, pengurusinya Datuk Dr. Madinah, dia kata selamat hari guru. Kemudian salah seorang anggota majlis mesyuarat tu dia kata terima kasih kepada Datuk Dr. Madinah kerana menjadi pelajar yang baik. Katanya itu pengharapan seorang guru kepada pelajarnya, dan guru mengharap pelajarnya menjadi cemerlang. Jadi alhamdulillah hari ini tuan-tuan selamat datang. Terima kasih kepada Nur Hasmalinda, Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Sufaat, Datuk Dr. Awang Sarian, Dewan Dasar dan Pusaka, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Forum ini adalah merupakan perbincangan pengkayaan, ya, dan ianya tidak akan bernilai tambah kalau kita tidak membuka ruang kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini untuk berinteraksi dan bertanyakan soalan. Jadi ayuh silakan soalan yang pertama. Soalan itu adalah soalan provokasi supaya tuan-tuan bersiap sedia. Kerana saya berbincang dengan ketiga-tiga panelis bersetuju bahawa perbincangan kita pada petang ini bebas, ya, luas, fleksibel. Dalam erti kata kita tidak menghadkan tema-tema tertentu kepada mana-mana panel. Jadi kalau tuan-tuan rasa di sepanjang perbincangan ini tuan-tuan ingin bertanyakan soalan, ingin membuat celahan, sementelahan kita pun ada seorang speaker yang di Pertua Dewan ni biasa dengan celahan. Jadi boleh saja membuat celahan tu, angkat tangan. Cuma saya minta maaf kalau yang ada duduk di hujung-hujung sana tu, saya takut saya tak nampak membelakangi tuan-tuan. Tapi boleh saja lari ke sini, angkat tangan dan saya bagi laluan, insya-Allah. Jadi kita berbincang tentang hari ini bersempena dengan sambutan Hari Guru, bercakap soal bagaimana elemen kreativiti membawa kepada inovasi, nilai tambah dalam profesion perguruan itu. Tiga panelis yang kita bawakan pastinya tokoh-tokoh yang tidak asing. Tuan-tuan sudah melihat mereka dan mengetahui kepetahan, keupayaan, upaya artikulasi mereka bercakap tentang pendidikan dan profesion perguruan. Kita berikan tepukan kepada panelis yang pertama terlebih dahulu. Yang berhormat Datuk Seri SK Devamani, yang Di-Pertua Dewan Undangan Negeri Perak. Saya sampai aja ke dalam bilik tadi jumpa dengan Datuk tengok saya, Datuk kata, apa mau tanya? Saya kata dengan Datuk Devamani sebenarnya tanya apa saja. Dia sangat articulate, dia boleh dengan selesa boleh menangani soalan-soalan yang kita bakal kemukakan. Panelis yang kedua tuan-tuan, kita berikan tepukan kepada yang berbahagia Datuk Hajah Norezan Bapu Hashim, tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan 2013 dan sekarang pun masih lagi sangat aktif, ya, menjadi penasihat, perunding dan sangat dekat dengan dunia pendidikan. Merupakan mantan timbalan ketua pengarah pelajaran dan pastinya kita akan mendengar sisi pandangan bagi mereka yang berada di lapangan dan juga berada di struktur echelon kepimpinan institusi pendidikan. Jadi selamat datang Datuk Hajah. Dan di hujung sana adalah merupakan, itulah saya pertama kali saya sebut tadi, Dr. Jessica, panggil Dr. Jess, sama di RTM. Tapi hari ini saya berpeluang untuk bertanya soalan kepada dia. Kita beri tepukan kepada Dr. Jessica. Dr. Jess. Saya apabila Dr. Jessica ditampilkan ni, saya bagi tahu pada Datuk Dr. Awang Sarian tadi, sebenarnya tak perlu saya mengacarakan. Dr. Jessica Ong boleh mengendalikannya. Bahkan kalau pejam mata kan, orang tak akan boleh membezakan sama ada Dr. Jessica ni Melayu kah atau bukan Melayu bila bercakap. Jadi itu memberikan tekanan katanya kepada dua panelis yang lain dalam berbicara. Walau bagaimanapun kita tema yang harus kita berikan suluhan adalah berkait dengan kreativiti dan juga inovasi. Jadi elok kalau kita terlebih dahulu boleh saya mula dengan Datuk Hajah Norizan dahulu, ya, sebab kita berbincang awal tadi, kita harus meletakkan asas dahulu. Mungkin semua orang sudah cukup jelas tentang apa itu kreativiti misalnya, tetapi dalam konteks profesion perguruan, apa perlunya kreativiti itu? Kerana ia sudah ada spesifikasi tugas sebagai guru. Mungkin Datuk ulaskan terlebih dahulu. Terima kasih saudara Said dan juga didik kehormat dan rakan-rakan panelis. Saya nak mulakan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Rujuk kembali kepada perkara itu. Kerana kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan, yang kita nak hasilkan adalah anak-anak yang holistik, yang seimbang. Dan bila kita kata seimbang, maksudnya termasuklah, ya, daya menyoal, daya memikir secara kritis dan kreatif dan segala-galanya yang kita nak hasilnya. Jadi kalaulah gurunya tidak dapat
mengendalikan dirinya sebagai seorang pendidik yang kreatif, yang inovatif, ya, yang sensitif kepada keperluan anak-anak ini, maka benda itu tidak akan menjadi. Amat penting sekali saya nak baca satu petikan di sini, ya, yang telah disebut oleh Profesor Darnis Blidon. Teachers are the real driving force behind the creative thinking in our schools. So amat ketara sekali. Saya nak melihat ke dalam keadaan dalam bilik darjah atau di sesebuah classroom, ya, bilik. Di mana kalaulah guru-guru kita masih terkongkong dengan dasar, memang dasar tak boleh lagi lah daripada perkara itu, dan juga terkongkong dengan apa yang tertera di dalam kurikulum specs kita. Memang silibus telah diberikan sebagai orang katakan panduan asas bagi guru-guru. Tetapi sebagai seorang guru kita mesti berani mencuba dan mencari jalan yang boleh dikatakan kreatif di mana kita boleh mendapat menarik minat anak-anak kita untuk belajar. Kerap kalilah saya ingat saya lama menjadi seorang guru bahasa Inggeris, dan semasa saya nak berkongsi pengalaman saya lah, kalau boleh, untuk membayangkan perkara ini dari dulu sehingga sekarang. Dan baru-baru ini masa kita ada Teach for Malaysia Week, saya mengajar dengan seorang fellow, ya, dari sebuah sekolah di Negeri Sembilan, Triang Hilir sebenarnya, dan yang saya nyatakan yang saya nak buat ialah The Earth Song. Ya, The Earth Song, video klip Michael Jackson itu banyak dia punya message banyak sekali. Dan saya telah mengendalikan perkara ini di tingkatan 1, di tingkatan 4, tingkatan 5, dan kelas yang saya mengajar ini adalah kelas ke bawah. Jadi cikgu tu risau sikit, dia kata budak-budak ni boleh dapat ke konsep. Tapi yang paling penting kita kena ingat, bila sebagai seorang pendidik kita nak menarik minat anak-anak kita, you have to touch the emotions of the children. Ya, saya nak sebut itu. Jadi kalau kita tidak menyentuh perasaan anak-anak itu, payah untuk kita mengendalikannya. Dan bila dibuat, senang saja saya tanya, bila kamu melihat video klip ini, apakah perasaan? Apakah emotive words, perasaan-perasaan yang keluar dari naluri diri kamu sendiri, yang kamu rasa? So dia buat, dia lemparkan segala jenis perkataan. Itu yang kita maksudkan is vocabulary yang keluar. Dan selepas itu, apakah message yang keluar dari lagu itu? Now, banyak benda yang boleh buat. The kelas yang lebih hebat, kita boleh minta dia interview misalnya Prime Minister, ataupun kelas-kelas yang bawah tu kita suruh dia buat surat yang asas, yang simple, yang basic untuk melahirkan perasaannya kepada Prime Minister. Jadi benda-benda macam ini seorang guru tidak boleh takut nak buat. Dia kata that is not in the syllabus. Itu tidak ada dalam kita punya kurikulum. Tetapi tidak bermaksud kalau benda itu ada dalam kurikulum, kita tidak boleh gabungkan, kita tidak boleh integrasikan benda tu. Jadi seorang guru ni bukan saja orang kata pemberi atau penyampai maklumat. Dia mesti berani melakukan pelbagai perkara. Yang paling penting bukan berapa banyak dia mengajar, tetapi apakah kesan itu pada pelajar. The learning, pembelajaran itu yang paling penting. Datuk, saya nak buat celahan di sini kerana Datuk menggunakan dua istilah yang saya menangkap isyarat itu dan saya lontarkan dalam dewan ini. Datuk menyebut satu, jangan takut untuk melakukan sesuatu. Kemudian Datuk juga selepas menghuraikan, Datuk mengatakan kita perlu berani melakukan kreativiti. Soal takut dan berani ini datang dari mana? Kenapa timbulnya dalam kalangan guru untuk berkreatif? Ya, saya rasa kalau saya tidak menyatakan langsung tidak ada guru kreatif, memang banyak. Kalaulah tak ada guru kreatif, cikgu-cikgu semua, ya, sistem pendidikan negara kita tak sampai ke tahap ini. Ya, kita sudah jauh ke depan. Ya, tetapi ada guru yang merasakan dia kena ikut apa yang dalam tu. Dia tak boleh menyeleweng sikit pun. Jadi inilah yang kita tak mahu, ya, di mana kita nak ikut status quo, tapi kita tidak bermaksud salah kalau kita mencubanya cara lain. Yang pentingnya kalau kita boleh, saya ingat lagi dulu masa saya mula keluar mengajar, ya, di Sekolah Menengah Sains Sungai Petani, Jadikan Arwah dah saya buat peer teaching bersama-sama dengan seorang guru senior, dan saya menggunakan lagu, dan budak-budak di tingkatan 4 pada masa memang minat. Jadi boleh menarik minat, tapi guru tu tidak boleh terima. Hakikatnya you're doing something wrong. Jadi inilah perkara yang kita kena lihat. Jangan kita terasa seakan-akan kita tidak boleh mencuba benda, asalkan kita tidak melanggar. Kita cover specific topics tu, itu dah selamat. Yang penting anak-anak kita mesti seronok belajar. Saya lihat wajah Datuk Dewan Mani menunggu giliran sebab saya tahu dia nak membuat celahan. Tapi itulah, pada hari ini Datuk, saya yang di-Pertua Dewan. Kita cuba sedikit mikrofon Datuk Dewan Mani. Cuba boleh Datuk. tak? Cuba. Mic testing. Sudah ada. Boleh dengar, ya?
Boleh, tolong mungkin elok Baik, salam bahagia dan salam sejahtera. Ya. Terima kasih kepada kita punya pengerusi, kawan baik saya. Dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Nur Rezan. Emotif, ikatan rohaniah pelajar tu terhadap pembelajaran. Kita mengimbas balik. Ayah saya seorang guru tahun 60-an dan 50-an. Saya pernah jadi cikgu 75 dan berhenti 2005. Maka dalam tempoh tu, pelajar zaman dulu berbeza. Pelajar sekarang amat berbeza. Dulu ikatan emosi dimudahcarakan dengan cara yang baik. Senang. Sekarang kalau kita nak buat ikatan emosi dengan pelajar, susah. Kerana guru masih dalam paradigma lama sedikit dengan budaya, dengan cara keimanannya berbeza, cara sembahyang. Budak sekarang ini terlalu terdedah kepada duniawi. Dengan penuh pancaroba. Bila nak dekat dengan mereka, kita tak boleh modernkan. Macam contohnya Datuk Nur Rezan kata, gunakan Earth Song Michael Jackson. Ramai daripada cikgu-cikgu kita yang tak faham benda ni. Kerana kita zaman Piramli, zaman sedikitlah yang mungkin Sudirman. Tapi budak sekarang ni lagu pun tak kerti lirik-lirik dia. Bising banyak muzik dia. Tapi itu minda mereka. Ya. Dan ibu bapa pula terlalu sibuk dengan urusan kebendaan mereka. Ayah sibuk nak cari makan, mak pula sibuk dengan urusan cari makan juga. So anak itu mencari-cari bagaimana kita nak mengendalikan budak ni, pelajar ni. So guru sekarang menempuhi cabaran. Sedangkan hala tuju negara, saya pernah ada di Jabatan Perdana Menteri masa pemandu membuat GGP pendidikan makmal. Tiap-tiap hari malam sampai pukul 12 malam. Makmal. Maka mereka macam-macam percaturan fikiran. Sekarang pula kita telah buat blueprint 2013 hingga 2015. Ya. So guru sebenarnya direntetkan dengan perubahan-perubahan dasar yang begitu banyak sangat dalam masa yang singkat. Pula ICT menjadi wadah utama di sekolah. Dan guru ni tak bersedia lagi untuk menerima perubahan ini dengan begitu pantas dan laju. Okey. Sehingga mereka, sistem pun belum sempurna. Bagaimana guru nak jadi sempurna? Key in sana, key in sini. Tergugat pengajaran pembelajaran. Ada Datuk bawa penyokong nampak tu. Tak ada. Bicara kita tidak lagi untuk minda rohani seperti yang dikatakan, untuk bersatu. Supaya pelajar datang kelas untuk seronok nak belajar kerana dia terikat dengan guru yang tersayang. Kerana mak bapak kasih sayang surah jauh. Ya. Dia menunggu-nunggu cikgu menjadi inspirasi dan role model dia. Sedangkan guru sibuk dengan jari-jari. So, di mana antara kerelahan dan kebenaran? Okey. Inilah konflik yang perlu terpaksa kita hadapi. So ini masalah, bukan nak jadi popular lah. Bukan, minta maaf lah ya. Tapi saya rasa perkara-perkara ini perlu kita lihat. Kalau guru besar, guru nak mendapat nama baik daripada guru besar kerana kecemerlangannya bergantung kepada penilaian dia. Dan kalau guru besar bergantung kepada PPD, kalau PPD bergantung kepada pengarah pendidikan, kalau pengarah pendidikan nak tunjuk-tunjuk kepada atas sana, kecundang cuma kehancuran belaka. Itulah hala tuju negara. Sedangkan di depan kita mengikut PISA, nilaian PISA kita jauh ke belakang. Ya. Budak-budak 15 tahun kita tak boleh membuat prestasi di peringkat antarabangsa. 16% kita punya GDP, kita punya belanjawan negara 36 bilion untuk pendidikan. Sedangkan Jepun, Korea 6% dan juga 11%, 8% saja. Tapi inovasi dan kreativiti mereka dahsyat. Di mana? Saya kesian semua kerana masing-masing dalam silo dan tak tahu macam mana nak macam patronization, penaungan kita terlalu banyak daripada perjuangan pendidikan sebenarnya. Ya. Inilah budaya yang perlu kita depankan Okey. dan berjuangkan.
saya mintalah supaya Dr. Jessica pun tunggu-tunggu. Menunggu-nunggu Tak je. payahlah saya Datuk, kita ada 1 jam suku lagi Lebih, ni. ya, banyak lagi. masa lagi. banyak lagi. Kerana saya ucap terima kasih lah Tuan Pengerusi kerana saya tengok ramai guru datang. Kadang-kadang dia datang sini kerana dia dipaksa datang. Dipaksa untuk meramaikan di sini. Itu Datuk, itu dipanggil Datuk Seri, itu dipanggil paksa rela. Tapi saya ucap terima kasih lah. Kerana bila kita bibir dan hati sentuh di sini, mungkin sesaat itu boleh membawa cetusan perjuangan di peringkat bilik darjah. Ya. So, saya ucap terima kasih kerana ramai tamu datang. Tolak, kena pergilah. Saya pernah jadi cikgu. 20 tahun dah. 20 tahun. 20 tahun. So kita alamat mau pergi ke? Kerana kita punya kerja di peringkat sekolah tak habis lagi. Ya. Itu ada soalan susulan nanti tu Datuk Seri. Okey. Ada soalan susulan di situ bagilah nanti. sana Saya sikit. beralih dahulu kepada Dr. Jessica jawab sikit. Baik. Dr. Jessica ya. Baik, Sebagai seorang pensyarah dan mendengar penjelasan-penjelasan awal tadi, kita mengetahui bahawa kreativiti itu adalah merupakan inti yang besar dalam keberkesanan pendidikan, dan diletakkan kreativiti itu kepada di atas bahu ataupun di atas pundak kepala gurunya. Mungkin lihat bagaimana realiti kreativiti ini terhadap kesan pertumbuhan diri pelajar itu. Bagaimana doktor melihat? Salam sejahtera dan juga salam satu Malaysia. Jadi terlebih dahulu nak ucapkan selamat Hari Guru dululah kepada semua guru-guru di sini, dan saya pun asal daripada seorang guru dari sekolah rendah dan menengah dan akhirnya ke universiti. Saya memahami bagaimana seorang guru itu perasaannya, kesusahannya ataupun dari segi dilema. Seperti tadi Datuk kata tentang dari segi masalah takut, tak berani, bukan sebab takut atau tak berani. Sebenarnya kadang-kadang bila terlalu nak berani sangat, kalau tak disokong jadi masalah pula. Kalau tak buat susah, kadang-kadang kita dalam guru-guru ni dalam dilema di mana kerja bertambah-tambah dan keputusan tetap kena yang terbaik. Jadi dengan kelas tambahan dan sebagainya, kadang-kadang guru-guru ni saya faham dari segi kepenatan sampai balik rumah kena bawa buku dan sebagainya. Tapi martabat guru ni saya rasa perlu ditingkatkan lagi. Saya rasa guru-guru sekarang ni macam seakan-akan dipinggirkan dan tak nampak ada macam orang kata dulu kan kita macam membanggakan guru, cikgu, di mana sekarang ni orang kata ibu bapa pula seakan-akan tak menghormati guru, dan ada yang minta maaf lah saya kata seperti orang kata komplain guru-guru. Jadi guru-guru rasa tertekan. Kalau nak pukul budak pun kadang-kadang kalau nak rotan kes polis. Kalau tak ajar di sini, bagaimana guru nak memastikan disiplin yang terbaik di sekolah. So itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita cakap tentang inovasi, kreatif, memanglah kita mengejar dari segi kecanggihan teknologi maklumat pada hari ini. Semuanya milenium kan, kita nak milenium dan terbaik. Tapi bagaimana kalau kita fikirkan dari segi nilai-nilai moral pelajar-pelajar kita pada hari ini? Adakah kita melihat mereka dari segi nak berjaya dengan orang kata setiap hari dengan laptop, dengan phone, adakah itu sihat sebenarnya? Adakah itu kreatif, inovasi walaupun boleh mencipta berbagai produk sebagainya? Sikap kalau nak kata nak bertegur dengan orang, saya tengok sekarang ni ucap salam pun jarang. Kadang-kadang masing-masing akan duduk seperti iklan kita tengok kan, bermain dengan handphone tersendiri, masa makan masing-masing keluarkan handphone, tak ada bertegur sapa. Adakah itu yang kita nak cari? Walaupun kita guru sebagai inovasi kreatif, di mana kita nak memikirkan dari segi pelajar yang kita lahirkan pada hari ini? Adakah itu yang kita kejar sebenarnya? Dengan masalah-masalah sosial kita nampak pada hari ini kan, banyak kes-kes jenayah, hisap dadah dan sebagainya. Saya rasa itu lebih penting kalau kita nak pastikan guru-guru memang kita nak inovasi dan kreatif, tapi dari segi kekuatan iman, dari segi disiplin, benda-benda itu perlu diterapkan lagi lah. Datuk Seri tadi menyebut soal zaman yang dah berubah. Kalau Dr. Jessica melihat realiti hari ini, pelajar-pelajar yang ada ni, adakah dari kacamata Dr. Jessica, pelajar hari ini lebih kreatif dari dahulu disebabkan oleh pendedahan yang ada, justru guru-guru rasa tak ketinggalan kerana pelajarnya lebih pelajar lebih kreatif dan inovatif daripada gurunya? Adakah tekanan itu? Sebenarnya saya sangat menghormati, menghargai guru-guru sekolah rendah sebenarnya, kerana mereka lebih susah nak jadi guru kreatif inovasi. Sebab pelajar-pelajar yang tak ada apa, maksudnya daripada mengenal huruf, abjad, ayat itu lebih penting, primary teacher, daripada lepas itu kita ke sekolah menengah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila seorang murid tak berjaya, katakan tahun 2 akan salahkan tahun 1, tahun 1 tak ajar dengan baik, guru tahun 3 salahkan tahun ni dan sebagainya, salah menyalah. Tadi saya rasa guru-guru tidak patut salah menyalahi antara satu sama lain. Bila sekolah menengah katakan bahasa Inggeris dia tak baik, itulah sekolah rendah lah. So itu adalah satu perkara yang tidak baik lah, kita tak patut salahkan antara satu sama lain. Dan dari segi tadi seperti yang saya katakan, isu-isu semasa di mana saya melihat pelajar pada hari ini kurang mengetahui tentang isu-isu semasa. Contohnya bila saya masuk kelas, saya tanya pada pelajar, okey, contohnya apa isu terbaru pada hari ini? Semuanya diam.
Contoh yang paling biasa, soalan biasa, saya kata tentang lawatan Obama ke Malaysia. Kenapa Obama melawat Malaysia? Mereka tak boleh jawab. Doktor, pelajar-pelajar hari ini tak tonton RTM. Bukan sebab artinya maksudnya, sebab Obama adalah perkara yang biasa lawatan, mereka tak boleh jawab dan mereka seakan-akan terlalu ke arah satu-satu exam oriented ataupun terlalu tak tahu apa-apa isu semasa. Itu tak kira lagi isu-isu yang lain di Malaysia kan. Jadi saya rasa yang paling penting adalah pelajar-pelajar ini perlu diterapkan lebih banyak isu semasa, bukan sekadar nak mengejar kreativiti, inovasi. Kalau kita berjaya pun akhirnya ke mana pelajar kita sebenarnya? Apa yang kita harapkan? Saya Itu kagum, persoalannya. Itu saya persoalannya. kagum kalau ada pelajar sekolah dia datang jumpa saya, Pak Cik ni dalam TV1, saya kagum. Kalau ada pelajar. Datuk Seri nak menambah tadi. Terima kasih ya. Bukan pakcik awak. Tak boleh kata pakcik lah. Masih Anak muda saya dah lagi. tingkatan 4, Doktor. Baik, kita balik kepada konsep kenegaraan yang kita bincang tadi. Bila kita nak mulakan program transformasi negara, maka kita tengok ramai masih tak faham apa benda ni transformasi negara ni. Dalam gelora dunia dan kemajuan yang serius ni, kita dapati bahawa kita akan ketinggalan. Yeah. Kerana kalau kita tengok negara China, negara Jepun, negara India Asia, yang dulunya dunia sedang membangun, sekarang sudah mulai menjadi Kuasa ekonomi. gergasi ekonomi yang boleh mencabar dunia barat. Dunia barat menghadapi gelora. US dalam terumbang ambing dia, Europe tak payah saya cerita, UK pun dalam keadaan sama, Canada baru nak naik. Malaysia adalah negara yang awal-awal jadi kemajuan, peringkat kemajuannya di peringkat rantau ini. Tapi kalau kita tengok sekarang, Myanmar baru muncul tapi laju. Thailand, Vietnam, Cambodia, Vietnam, Indonesia. Kalau kenapa tiba-tiba kita nampak 30 tahun kita seolah-olahnya satu kemurungan dalam kemajuan ekonomi kerana modal insan kita semakin lemah. Kalau pelajar-pelajar keluar dari universiti suruh tulis surat dengan bahasa Inggeris ke dengan bahasa Melayu sekalipun, sintaksis dia dan semantiknya masih salah. Di mana terletak kesalahan? So dalam keadaan begini, kita ada dasar ekonomi yang mengatakan bahawa 92% daripada ekonomi negara akan dijana oleh sektor swasta, bukan lagi sektor awam. 11 sektor telah dipilih sebagai pemeraju untuk perjuangan ini, termasuk pendidikan. Itu sebab kita ada pendidikan swasta dan sebagainya sekarang, menjadikan Malaysia pusat pendidikan rantau ini. Dalam proses ini, kenapa kita akan terpaksa membawa masuk multinational corporations, syarikat-syarikat gergasi besar, kerana SME tidak lagi boleh menjana perjuangan besar-besaran ini. Dalam hal ini dia tak kisah you Malaysia ke you bukan Malaysia, dia tak kisah. Dia mau productivity. Untuk productivity dia akan masuk orang luar. Itu sebab kita ada 1.3 juta orang keluar dari Malaysia dan hampir 3 juta orang masuk Malaysia. Dalam pasaran kerja, manusia akan diekspor dan import. Kebolehan akan dijual beli, modal insan akan diperniagakan, nasionalisme akan semakin luntur kerana orang mementingkan ongkos dan duit. Tidak lagi nasionalisme dan bangganya bangsa Malaysia. Dalam perjuangan ini, bagaimana kita nak retain orang-orang yang pandai ni? Bagaimana sistem pendidikan boleh menjana warga-warga yang boleh mempunyai kekentalan akalia, rohania dan jasmania yang boleh dibanggakan. Inilah perjuangan kita. So dalam hal itu, sistem pendidikan baru dibuat, rangka blueprint itu cantik. Saya tengok dia punya kerangka itu bagus. Linus, balik kepada asas. Prasekolah. Kalau kita nak lahirkan inovasi kreatif, tak payah pergi universiti. Start dengan budak-budak kecil ni dulu. Ini bagus. Saya surahkan. Kemudian guru. Pertama kali saya nampak guru dan guru besar akan diberi fokus kerana mereka lah jadi ejen perubahan yang kita idamkan. Ini bagus. Kualiti guru bahasa Inggeris kerana ilmu datang daripada bahasa itu. Lagi kita pincang, lagi kita tak berilmu. Perubahan teknologi begitu pesat sekali. Kalau bahasa itu tidak kita kuasai,
kita akan kesian. Datuk Awang Sadian ada sini di Dewan Bahasa Pusaka. Berapa banyak buku akan diterjemahkan? Tak ada masa. Because dengan izin, every second knowledge is changing. Kalau kita tak dekat dengan dia, kita jauh ketinggalan. So cabaran kita depan kita jauh. Begitu besar sekali. So dalam keadaan ekosistem sebegini, bagaimana kita boleh memastikan bahawa guru akan jadi induk? Inilah balik kepada apa yang dikatakan oleh Dr. Jessica sekali. Sekarang pun saya tengok berapa orang main dengan telefon. Bukan dengar cakap kita pun. Itu dipanggil multitasking, Datuk Seri. Bukan. Dia Guru-guru punya minda sekarang di sana. Mata di sini, minda di sana. Hati entah ke mana. Betul tak? Yes. Tuan Syed, ingin saya menyentuh dua perkara lah. Satu yang telah disentuh oleh Dr. Jessica, satu oleh Yang Berhormat. Yang pertama ni, apa yang telah dikatakan oleh Dr. Jessica tadi, kenapa bukanlah kata mereka tak berani mencuba, tetapi keadaan mungkin tidak mengizinkan. Itulah sebabnya saya kata bila kita nak wujudkan guru-guru yang kreatif, inovatif dan I don't like retorik, Ini bukan retorik, ini perkara yang sepatutnya berlaku. Kalau kita nak guru yang kreatif, yang inovatif dan lain-lainnya, yang paling penting, suasana di mana guru itu bekerja mestilah menyokong perkara itu. Jadi kalaulah misalnya senang aja. Saya ingat lagi guru biasa bercakap, guru besar cakap ke saya, "Alah Puan Norizan, takutlah bila KSSR ni, KBSR ni, KBSM yang dulu." Saya master trainer pada masa itu. Bisinglah sekolah. Saya kata, "Apa pasal? Kenapa you susah hati?" Saya kalau masuk sekolah yang very silent, yang amat senyap, saya sangat susah hati. Kalau sekolah tu bising, orang kata productive noise, tidak mengapa. Jadi yang amat penting sekali, sistem kita mesti menyokong perkara ini. Jadi mesti ada sokongan daripada guru besar. Kalau guru besar lalu and you duk mengajar lagu, katakanlah guru besar panggil, "Why are you wasting time? Kenapa you buat perkara ni? Ini tidak mengikut silibus." Memang tak boleh kreatif cikgu tu. Jadi seluruh sistem mesti mengizinkan perkara-perkara ini untuk guru cuba menjadi kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, berbalik kepada apa yang YB sebut tadi. Nah, mengapa graduan-graduan kita yang keluar nak tulis report pun tak reti, nak itu, nak ini. Inilah saya nak berpatah balik kepada, saya memang dari dulu lah 37 tahun dalam pendidikan, sehingga sekarang lah saya amat tidak setuju dengan teaching to the test. Maksudnya yang penting ni kita nak melahirkan individu yang boleh berdikari, yang boleh, yang serba boleh. Kalaulah kita asyik memberi maklumat, tidak mengizinkan anak itu menyoal, tidak mengizinkan anak itu memberi apakah cabaran-cabaran, apakah masalah yang dia nampak, dan secara bersama-sama dengan rakan-rakan mereka dengan bimbingan guru memberi soal ni, orang kata cari penyelesaian kepada masalah itu. Dalam senario sedemikian baru budak-budak kita memikir. Jadi kalau kita tidak, orang kata, membenarkan learner engagement, tidak membenarkan otonomi berlaku di peringkat bawah, di sekolah, di dalam kelas, di PPD dan JPN, kalau terlalu centralized, tidak akan wujud perkara ini. Guru sudah dilatih. Saya tidak mengatakan sistem latihan guru kita tak bagus, bukan perfect, tetapi banyak yang bagus. Guru telah diberi pendedahan, tetapi bila datang ke sistem, dalam sistem, pengetua tanya, kenapa budak-budak you tak dapat A, kenapa tak pas? Distrik ni PPD pula tanya. Ini adalah sistem di mana anak kita, guru-guru kita terletak di dalam sistem sedemikian. Jadi saya rasa dengan blueprint yang ada ini amat cantik. Tetapi untuk melahirkan realitinya, kemenjadiannya, kita perlu merubah. Letakkan otonomi. Datuk, terima kasih. Sistem, saya setuju di situ yang saya sebutkan tadi, ada soalan tambahan. Saya rasa ratusan guru yang ada di dalam dewan ini mungkin ingin saya bertanya soalan ini, kerana satu, kita mengatakan sokongan sistem perlu ada, dan kalau kita lihat sokongan sistem itu perlu ada, ia harus datang daripada status quo, daripada ia merupakan pendekatan top down, bukan bottom up. Ia harus disediakan oleh pihak wewenangan, kementerian baik, jabatan baik. Tetapi pada waktu yang sama, Datuk Norizan juga sebut soal perlunya otonomi. Saya teringat antara kes yang saya anggap sebagai monumental dalam otonomi ini adalah Sekolah Ahmad Mahir.
Ya, apabila guru besar sehinggakan dibenarkan untuk tidak mengikut jadual, apakah kalau ya kita nak membenarkan otonomi tetapi otonomi yang terlalu meluas, terlalu melebar sehingga tidak ada struktur, ia menimbulkan kebimbangan. Jadi mungkin Datuk Norizan jelaskan ini. Bila saya kata memberi otonomi dan ternyata di dalam blueprint tidak bermaksud tidak ada kerangkanya. Okey. Ya, kalau kita lihat Kanada, saya ingat lagi kita pergi Kanada dulu bersama dengan Tan Sri Alimuddin, Datuk Fatimah Deni. Dia kata we have national standards. Ya, tetapi di peringkat sekolah yang paling penting kita tidak boleh lari daripada perkara ini. Yang penting kita sebagai pendidik ialah anak itu. Okey. Kalau kita tak boleh menjadikan anak itu sukses, seorang yang orang kata berlakunya menjadi murid, kita telah gagal. Okey. Ya, jadi berbalik kepada perkara ini, bila kita kata otonomi bukanlah maksudnya laissez-faire. Maksudnya apa Bebas. pun boleh. No, Ya. dia ada kerangka, tetapi kita perlu membenarkan. Ya, di sekolah guru melakukan ini, saya kata you have to create the learning environment that Okey. allows autonomy. Ya. Itu sangat-sangat penting. Saya baca air muka Datuk Sri. Saya bagi Datuk Sri dulu Terima kasih, sebelum Dr. Jessica. Sekejap ya, sebelum doktor, kita bagi peluang lah semua ya. Terima kasih lah sistem. Saya rasa sekarang dah ada high performing schools, HPS, di mana otonomi diberi. Tapi mungkin ia dielitkan untuk golongan tertentu saja. Belum dinasionalkan. Tapi saya balik kepada sistem tadi. Okey. Kita semalam saya duduk, saya balik kampung saya di Taiping untuk sembahyang arwah ayah saya. Kemudian adalah cikgu-cikgu semua datang kerana adik saya masih cikgu. Maka saya tanyalah dia orang apa cerita ni. So ada banyaklah dia sajikan sama. Kita balik kepada guru di peringkat sekolah. Dia ada SMM system. Lepas dia APDM. Kemudian dia SPS. Kemudian dia ada ASAPS. Lepas tu ada E-prestasi, E-miss, E-operasi, SPLG. Data itu diminta 10 kali balik. So, ini menjadi kekangan kepada guru-guru untuk fokus Okey. dalam pedagogi pengajaran pembelajaran. Dan band, sistem band. Dulu dia mesti online, sekarang oleh kerana feedback tak baik dia offline. Mulai April. Dia mulai offline. Saya mengikut. Semua ni saya ikut. Okey. So satu sistem perisian komputer kena update pula. Ini menjadi perlu saya minta ketua pengarah dah ada sini. Saya dengan sepenuh ikhlasnya minta supaya perkara ini dikaji semula. Kenapa perlu kita ada banyak sistem? Kerana setiap jabatan, jangan. Betul. Kenapa ada jabatan ini, bahagian-bahagian ini minta data dari secara berasingan? Sedangkan kita sudah berbelanja berbilion untuk membuat sistem komputer kita. Kita minta supaya satu sistem, semua key in boleh pergi kepada semua jabatan-jabatan. Ya. So saya minta ini boleh dikaji semula lah. Saya tahu kadang-kadang tangan kita terikat. Saya pun kesian juga pemimpin duduk depan saya. Tapi ini perlu dilihat. Kemudian kita ada guru data, cikgu data untuk buat kerja-kerja ini. Untuk masukkan data-data ini. Tapi guru data digunakan oleh pemimpin pelajar sekolah, guru besar untuk buat kerja admin, bukan kerja ini. Ini satu lagi problem. So ini perlu dilihat. Satu lagi pandangan sistem ini, balik kepada sistem ini, yang jadi kekangan kepada guru inovasi dan kreatif. Guru harus memberi fokus kepada subjek matter. Macam yang dikatakan tadi, cari satu bahan macam Earth, lagu Earth, masuk dalam kelas, bermain dengan pelajar supaya ada emotional cohesion. Bila ada emotional cohesion, baru ada intellectual cohesion. Pelajar ni dia pandai dengan sedikit lah, pedagogi sikit lah. Dia ada 4 peringkat di minda dia ada. Info mind, the knowledge mind, the intellectual mind, and the wisdom mind. Di dalam info tu dia terima saja, hafal. Itu rote learning, exam orientation. Bila dia boleh gunakan maklumat yang diperoleh untuk apply, baru knowledge mind. Tapi yang ketiga yang baru hari ini kita bincang ni, inovasi dan kreatif itu adalah the intellect mind, cognitive.
di mana kita bincang mengenai critical thinking, ketakulan reasoning dalam bahasa Inggeris, kreatif dan inovasi. Ini adalah peringkat ketiga minda. Tapi akhirnya dia perlu ada wisdom, kebudian. Dalam Sanskrit dia kata buddhi. Dia mesti ada nilai spiritual untuk gunakan ilmu untuk yang baik. Kalau dia buat benda lain. Dua peringkat yang tertinggi itu sudah bercelaru sikit. Bagaimana itu perlu kita perkasakan di peringkat sekolah. Saya tahulah senang saya cakap. Susah nak amal. Tapi minta tolong Datuk KP. Mintalah, ini sistem komputer ni banyak kacau. Kerana kita belum sedia dengan peralatan di peringkat sekolah. Sedangkan sekolah-sekolah swasta dia ada electronic board. Dia masuk sekali dia boleh ajar. Ini komputer pun tak ada, broadband pun susah. Cikgu bawa satu komputer mengajar. Jumlah pelajar 40, 30 hingga 40 pelajar. The ideal teaching is 25. Baru boleh mengajar. Saya dulu mengajar, saya keluar, saya berhenti cikgu kerana saya 5 kelas bahasa Melayu. Form 5, Form 4. Periksa kertas, saya lari berhenti terus. Cikgu-cikgu di sini jangan ikut teladan itu. Boleh, kita tipu boleh lah. Tapi malam tilam bantal kita hantam. You apa cikgu tipu punya cikgu? Oh, suara dalaman tak boleh kita kendalikan. So itu masalah kita. Bila banyak sangat, the good teacher will suffer. Pasal dia rajin, dia kena semua. Guru malas, never mind. Ya. Ini masalah kita. Tapi itu merupakan norma hampir di semua institusi. Macam mana kita nak ubah orang yang ni? bagus akan sentiasa So dimangsakan. saya minta supaya sistem pun perlu kondusif untuk guru-guru menjadi kreatif dan inovatif. Sekarang publisher semua penerbit buku, itu kertas kerja tu semua sudah siap bagi. Dia bagi buku balik buat, dia bagi nilaian. Ya. Semua shortcut balik. Okey. So saya rasa balik kepada sistem tadi Ya. perlu perubahan sikit lah kalau boleh lah. Saya tahu. Jangan saya merajalela sangat dalam perbualan ini. Orang sudah tunggu sana. Bukan. Dia tahu kedudukan sebagai, saya bayangkan kedudukan sebagai seorang politikus, ahli politik, dia menjadi tertingkap untuk orang mengadu. Jadi cikgu ramai mengadu pada Datuk Seri lah barangkali. Himpunkan semua ni. Suara di peringkat bawah macam tu. Kalau kita tanya 10 cikgu, 8 bersungut. That means something wrong somewhere dengan izin. Kalau kita diam saja, masuk sampah di bawah selimut lah. Saya ada soalan susulan nanti Datuk Seri. Soalan susulan kepada Datuk Seri, Datuk Norizan, tapi saya ingin beralih kepada Dr. Jessica melihat kepada beban tugas ya. Kita banyak bercakap, pensyarah mungkin berbeza, guru berbeza, dan ini mak ayah saya guru, tapi saya tidak melihat realiti itu pada mereka pada usia 75 tahun. Zaman mereka berbeza. Datuk Seri pun menyebutkan itu tadi. Tapi hari ini jumpa dengan cikgu kursus. Jadi itu komen yang lumrah kita dengar. Bahkan di Facebook pun ada. Dan guru-guru dilarang untuk posting kat Facebook komen-komen yang sebegini sekarang ini. Jadi itu satu bentuk halangan yang tidakkah juga menyekat kreativiti dan inovasi? Apa komen? Ya, sebenarnya kalau katakan guru dengan pensyarah sama je. Sebenarnya pensyarah pun kerjanya orang kata tak habis jugalah sebab dengan research penyelidikan yang perlu ada selalu. Kena KPI kami adalah menulis banyak artikel, pastikan dipublishkan. Ni pula masalah pensyarah yang boleh saya kongsi sikit adalah semuanya kena bertaraf indeks antarabangsa. Kalau katakan sekadar, saya minta maaf kalau kita masuk dalam ketempatan, je tempatan tak orang kata tak qualified lah, tak baik lah, berkualiti. Sampai kena bayar untuk Scopus, kena bayar untuk indeks ISI. Itu juga merupakan beban pensyarah sebenarnya. Sama juga dari segi, cuma ada konteks yang berbeza. Jadi pendidik ni saya lihat daripada dulu sampai sekarang semuanya memang dengan beban tugas ya. Memang kita akan menyebabkan kita sukar untuk berfikir luar dari kotak jika tidak ada sokongan daripada pengetua kita ke, guru besar ke, bos kita ke. Itu paling penting. Jadi saya merayu kepada pengetua ke, guru besar ataupun bos-bos kita ni memahami kita, menyokong kita. Apa yang kita bagi, tak kisahlah cadangan apa, kita boleh berbincang dan sebagainya, memberi peluang kepada mereka guru-guru ini untuk dapat menjadi lebih kreatif, inovatif supaya mereka boleh pergi keluar. Saya bagi satu contoh dulu, ada seorang guru mengadu pada saya di mana murid-muridnya agak lemah, di mana dia minta pada pengetua untuk menghantar pelajar ini untuk masuki satu pertandingan bahasa Inggeris. Tetapi apa yang diminta oleh pengetua tu, tak payahlah masuk, kalau masuk pun kalah.
Itu jawapan. Jadi ini menyebabkan guru-guru akan jadi seperti lemah semangat kerana mereka patut jadi beri. Tak apa, kita cuba, kita hantar pelajar, kita bagi mereka dedahkan ilmu. Itu yang berlaku dalam alam realiti yang menyebabkan guru menjadi orang kata tak semangat dan tak kreatif. Dan saya nak berbalik kepada suasana kondusif, pembelajaran yang baik sebagainya. Saya melihat pelajar sekarang ni, saya berbalik pada kreatif inovatif tadi, di mana untuk berkomunikasi, pelajar kita tidak boleh berkomunikasi dengan baik. Apabila masuk ke bidang pekerjaan, masuk ke bidang nak pergi temu duga, tak boleh jawab. Bukan saja bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kebanyakannya gagal. Seperti yang memang kita patut memantapkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun penting, kedua-duanya pun tak boleh bercampur-campur menggunakan bahasa pasar. Itu masalah juga pada bahasa Melayu pada hari ini, di mana ramai yang menggunakan bahasa SMS untuk bercakap, di mana lari habis dari segi nahu dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku. Saya bukan menyatakan orang Melayu, Cina, India, orang Melayu itu sendiri, di mana saya rasa sedih juga apabila mereka sendiri tidak memantapkan bahasa Melayu. Contohnya, apabila dalam mesyuarat dan sebagainya. Jadi apabila saya rasa formalnya kita perlu berbahasa Melayu dan saya ditegur, dia kata tak boleh sebab ada seorang orang Mak Saleh lah kat sini, jadi kita perlu berbahasa Inggeris kerana dia seorang. Jadi bagaimana dengan negara China? Mereka tetap berbahasa Mandarin, ada penterjemah untuk memantabakkan bahasanya. Tapi kita sentiasa mengagungkan bahasa lain. Saya agak sedihlah sebagai seorang berbahasa Cina di mana mereka seakan-akan lupakan bahasa Melayu pada hari ini. Dan sajak, pantun, semua dah saya tak nampak lagi, gurindam dan sebagainya. Walaupun saya tak adalah kata pandai berpantun sebagainya kan. Bolehlah kan bersajak, tapi itu dah tak ada. Jadi patut lagi kita kena lebih kreatif kan. Seperti saya kata, pengajaran sajak ke pantun ke benda-benda yang menilai seni ini untuk mereka lebih banyak berkomunikasi. Pelajar kalau kita suruh tanya soalan, kebanyakan tak nak angkat tangan, tak nak bangun, diam. Itu yang saya tak tahu lagi diberi daripada kami punya penyelidikan setakat ini. Berbanding dengan satu tempat saya pergi baru-baru ini ke Ankara, Turki bersama satu larian sutera, pelajar-pelajar di sana, rumah anak yatim, kebajikan, pelajar dia walaupun dalam umur katakan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya angkat tangan. Apabila soalannya ditanya, berani bertanya, yakin dengan diri. Jadi semua kata, kenapa Malaysia tak ada pelajar yang sebegini, yang boleh angkat tangan dan tanya dengan yakin, tak payah panggil. Ada tak volunteer? Tak perlu. Saya nak cakap, kita tak ada pelajar itu. Kita nak pelajar yang inovasi dan kreatif untuk berkomunikasi dan daripada situlah kita akan dapat menjadi seorang yang berguna selain pada isu lain, Datuk. Ya, Datuk. Ya, kalau silakan. Dua perkara, satu yang saya sebut berkenaan dengan apa yang telah disoalkan oleh Tuan Syed tadi, berkenaan dengan guru berkursus, ya, dan kemudian apa yang telah dikatakan oleh Dr. Jessica tadi berkenaan dengan anak-anak kita tak berani nak angkat tangan. Nah, ini satu perkara saya nak mengambil apa yang telah dikatakan oleh Dr. Jessica dulu. Melahirkan insan atau anak yang berani bertanya. Adakah kita sebagai guru menggalakkan anak-anak kita bertanya? Kadang-kadang bila kita, misalnya kalaulah kata mengajar bahasa Inggeris, terutamanya lah dengan budak-budak, kalau bahasa Melayu tu tak apa juga, mungkin bahasa kebangsaan, bila bertanya silap sikit saja dia punya cara tu, kata no, that's wrong. Kita prohibit. Orang kata kita menahan daripada dia mengeluarkan apa yang nak dia sebut. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan istilah ini. Okey, sayang, terima kasih, idea tu bagus. Boleh tak siapa-siapa dalam kelas ni tolong terangkan dalam bahasa Malaysia apa yang atau bahasa Inggeris apa yang telah dikatakan oleh rakan-rakan kita tadi. Banyak orang kata pedagogically tidak diizinkan translation dalam kelas. Saya tak setuju. Saya guru bahasa Inggeris banyak tahun. Ya, kalau translation of concepts boleh kita gunakan. Kerana kalau konsep tu dia tak faham dan kita tak boleh terangkan dalam bahasa Malaysia, dia tak akan dapat apa-apa pun. Inilah yang saya katakan daya kreativiti guru. Jadi jangan kita terkongkong sengat dengan apa pedagoginya, apa dia punya dasarnya, things seperti itu. Jadi amat penting. Kita selalu mengatakan kita nak anak yang menyoal. Tetapi adakah kita membenarkan? Boleh jadi sebagaimana Dr. Jessica kata, saya letakkan diri saya 30 tahun ke belakang. Masa saya mula mengajar, memang saya mengajar dan saya menyediakan bahan mengajar semua, ada masa. Tetapi beredaran masa bila dah terlalu banyak benda-benda lain nak buat, cikgu-cikgu dah tak ada masa nak buat benda-benda ni. Jadi orang kata going back to basics sangat-sangat penting. Jadi nak menggalakkan, kita mesti membenarkan anak-anak kita bersoal. Inilah yang saya tekankan sangat-sangat, di mana jangan cikgu je bercakap, bagi peluang. Dan tadi masa kita pergi ke sekolah Desa Pandan, saya bertanya anak-anak tu, saya kata, sayang, sekarang ni macam mana berbeza sikit cara anak-anak belajar? Dia kata, panggil cikgu ke saya, memang cikgu. Dia kata, cikgu, dulu saya tak banyak
ada peluang untuk berbincang dengan rakan-rakan sekalian. Sekarang memang ada group work tetapi tak begitu banyak. Sekarang dia ada peer assessment, dia bertanya, dia berbincang. Orang kata dalam bahasa Inggeris, the onus of learning is now on the shoulders of the child. Jadi dia dah mula memikir, dia menggunakan, dia menggilap kemahiran-kemahiran ini. Dengan cara itu, anak yang dilahirkan daripada sistem kita akan bersedia untuk menghadapi the job world atau the job market. Sangat-sangat penting. Ya, berbalik kepada apa yang telah saudara sebutkan tadi berkenaan dengan guru sering berkursus. Now, ini adalah satu perkara yang tak boleh dielakkan. 10,000 sekolah. Saya faham Datuk Dr. Head pun pening kepala. Saya tengok Datuk sekarang tiap-tiap kali saya jumpa kata pelan blond dah Datuk. Ya, pelan putih. Bukan pening kepala, bukan tak pening. Ya, I see a lot dah masih putih rambut. Kerana nak menurunkan ilmu kepada 10,000 cikgu bukan senang. Kalau di dunia barat dia ada national standards, dia ada kerangka standards kurikulum dia. Tetapi dia boleh menggunakan cara-cara dia. Jadi bila kita ambil guru, kita bawa 2,000 guru bagi pendedahan kursus. Ialah banyak mana you can give, banyak mana yang boleh kita berikan dalam seminggu. Bila balik ke sekolah, dia tak berapa jelas mungkin. Nak di sekolah nak buat macam mana? The how. Bagaimana tu? Itu yang sangat penting. Jadi saya rasa inilah cabaran yang kita hadapi. Saya memang faham sangat dan memang simpati sangat dengan apa yang sedang berlaku. Terima kasih. Saya sudah 45 minit berlalu. Saya ingin membuka laluan dahulu kepada tuan-tuan yang berada dalam dewan ini bertanyakan soalan, memberikan pandangan balas, respons balas terhadap apa juga yang dikemukakan. Kalau ada boleh saya tengok tangan dahulu kepada sesiapa saja. Mungkin hujung sana. Ya. Satu. Ada lagi? Boleh kita kumpulkan. Ada lagi yang ingin bertanyakan soalan. Silakan dahulu tuan. Silakan. Okey, ada dua. Kita kumpul dua dahulu. Silakan. Boleh saya tahu nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zainal bin Nirin daripada IB. Jadi saya cuma nak berkongsi dengan apa yang Datuk Norizan sampaikan tadi. Berkenaan dengan yang Datuk Norizan kata apa? Productive noise. Sebenarnya kalau kita lihat sekolah rendah, kalau kita pergi sekolah rendah senyap sunyi, meaning that it seems that pembelajaran tidak berlaku. So saya lebih suka menggunakan apa yang dipanggil sebagai educational noise. So kalau kelas ini tadi dia belajar bahasa Melayu, baca matematik, contohnya baca sifir. So semua budak akan membaca sifir. So kelas yang lain pula mungkin dia belajar pendidikan Islam, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. So guru besar apabila proses itu berjalan, bermakna guru dan murid-murid itu tadi apabila mula bercakap, so the effect ataupun kesan kreativiti itu tadi baru dia mula berputing. Dan saya suka sokong apa yang dinyatakan oleh Dr. Diska tadi, di mana apabila soalan, apabila guru melontarkan soalan, kadang lontaran soalan itu tadi sebenarnya tidak setara dengan murid itu tadi. Sebab itu dia tak berani jawab. Apabila dia jawab pula dan apabila salah, dan cikgu tu kata salah. Apabila cikgu tu kata salah, next time, lain kali dia tak jawab dah soalan. Dia tidak akan jawab dah soalan. So terpulang kepada guru dan juga kepimpinan di sekolah, tak kira rendah ataupun menengah, bagaimana kreativiti itu tadi boleh dijana dan juga boleh dimasukkan ke dalam setiap murid supaya dia tidak ragu-ragu untuk bertanya soalan. Dia tidak ragu-ragu bertanya soalan. Jadi saya teringat satu peristiwa apabila saya pergi ke Australia untuk program pengetua sekolah kluster. Saya pergi kepada satu pertunjukan ular. Apabila orang yang buat pertunjukan itu tanya kepada murid tingkatan 3, dia kata siapa nak memegang ular kan? Guru lain tu tak tersenik. Semua angkat tangan. Kita ni penonton datang ke Malaysia, semua tak berani angkat tangan. Tapi oleh kerana dia kata, oh we got some visitors from Malaysia. So dia pun tanya, anybody would like to tak senik? Kita pun tak angkat tangan juga. Tapi apabila dipanggil untuk jaga maruah negara, bawa maruah negara tu. Jadi kita pun terpaksa bila datang dan dikalungkan ular pun kita tak buat apa. So it's not only tiba-tiba jadi berani kan? Tapi berani dalam jam. So di situ nampak kita sendiri pun dah terbawa-bawa di situ. Tapi bagaimana dia orang boleh mewujudkan suasana itu, dan dia kena ada daripada, kalau di sekolah rendah, guru besar, guru dan juga murid. Cuma saya nak tambah sikit di sini. Apabila kita kata sekolah rendah, pendidikan rendah, so hampir semua orang merasakan hanya pendidikan rendah. Tapi kalau di in English dipanggil apa? Primary school. Prime. Yang utama. Kalau di Indonesia dipanggil apa? Dasar.
So bila kita dasar, kemudian kita nak menaikkan satu bangunan yang tinggi, so dasarnya mesti kuat. Tapi bila kita kata rendah sahaja, so mungkin connotation itu mungkin tidak berapa sesuai pada kita macam tu. Mungkin siapa-siapa nanti mungkin Datuk Ketua Pengarah berada di sini boleh nak adakanlah satu sedikit perubahan. Itu saja saya kena. Terima kasih. Cik Zainal dari IB. Saya kira terminologi itu juga penting menggambarkan falsafahnya. Mungkin boleh dipertimbangkan. Ada satu lagi tangan. Ya, ada dua lagi di situ. Saya beri 3 ini dahulu sebelum kita menangani pusingan berikutnya. 3 lelaki. Ada yang perempuan ke selepas ni ya? Sabar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Fazalih Mahmud dari PGMK Kedah, Satuan Guru Melayu Kedah. Saya nak ringkas. Pertama sekali saya tertarik dengan apa yang YB sebut tadi, yang katanya high performance school tetapi sebahagian saja yang dielitkan. Jadi saya minta itu pencerahan lebih lanjut kerana selepas ini. Keduanya, saya melihat juga tadi saya tertarik dengan sistem pendidikan yang disebutkan kita perlu kondusif kepada guru. Quote and unquote dengan izin, bagaimana supaya kalau kita sebut sahaja kondusif kepada guru, bagaimana kita nak kondusif tu? Yang ketiga, soalan saya. Ya. Tadi kata ringkas tapi banyak ya. Silakan. Silakan. Sejauh mana Teams dan Pizza dapat meningkatkan kreativiti dan inovatif guru? Teams dan Pizza. Ya. Bagaimana pula yang kedua, bagaimana pemilihan panel ataupun pelajar untuk mengikuti Teams dan Pizza? Yang ketiga, apakah penanda aras pelajar ini untuk masuk ujian Teams dan Pizza? Terima kasih. Okey. Agak spesifik dan teknikal itu saya mungkin Dr. Norizan yang Datuk Norizan ada maklumannya. Ada satu lagi tangan. Sila tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Datuk-Datuk, soalan ini saya tujukan khusus pada yang berhormat YB. Boleh saya tahu nama tuan? Datuk Hairil daripada Pengarah Institut Abdul Baki. Kita bercakap mengenai pendidikan. So, what is the discourse of education? Apakah tujuan pendidikan? Is it for social, politik, ekonomi, or what? Dalam konteks perubahan sekarang, sama ada global atau local, the volatility, the uncertainty, complexity, and ambiguity menyebabkan discourse of education itu sentiasa berubah-ubah. Kalau kita kata Teams dan Pizza, ada sebabnya. That is the discourse of education. Soalannya saya pada YB lah, what sort of sistem nilai? Tadi YB kata sistem nilai semakin terhakis. What sort, apakah jenis sistem nilai yang perlu kita terapkan bagi membolehkan the sustainability of kerjaan-kerjaan yang sedang negara kecapi sekarang. We talk about government transformation, we talk about everything. Tetapi what sort of sistem nilai yang hendak kita terapkan yang mampu memampankan yang sebagaimana saya harapkan, yang saya katakan tadi. Jadi saya minta YB khusus pada YB. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Saya kira ke semua soalan yang dikemukakan itu ketiga-tiga panelis ada skop dan sentuhannya tersendiri. Pusingan berikutnya sejurus selepas ini. Saya boleh mulakan dengan Dr. Jessica dulu. Silakan Dr. Saya ingin menjawab tentang dari segi kondusif tadi. Mungkin yang dikatakan oleh Datuk tadi, kita memastikan bahawa guru-guru mempunyai suasana kondusif. Mungkin saya boleh melihat dari segi, kalau saya cakap dari segi bilik-bilik guru itu sendiri, saya pernah melakukan beberapa sekolah. Kalaulah dari segi Kementerian sendiri boleh memberikan guru-guru tempat-tempat bekerja lebih kondusif. Kadang-kadang saya melihat sampai meja tu pun sampai berkongsi satu buku, sampai berterabur, tempat yang betul-betul kondusif dengan panasnya, dengan banyak dari segi dia punya kerosakan. Itu yang saya pernah melawat beberapa sekolah baru-baru inilah. Saya rasa guru-guru patut diberikan tempat lebih kondusif untuk mengajar supaya mereka lebih semangat untuk bekerja, untuk
tinggal lebih lama di pejabat dan sebagainya. Jadi tempat kondusif itu perlu. Dan selain itu guru-guru ni juga perlu diberikan seperti kalau saya bercakap sikit tentang allowance ni, mungkin saya harap janganlah kalau rasa saya berkata tentang wang dan sebagainya. Kalau guru-guru tu kerja lebih ke apa kata kalau kita berikan sedikit semangat dari segi allowance, dari segi duit sekarang ni. Sebab saya rasa wang agak penting pada hari, walaupun orang kata kita kerja ni anggap kita sedekah, amal jariah dan sebagainya, tetapi kadang-kadang guru-guru ni perlu menggunakan banyak dari segi penambahan, ya, penambahan duit sendiri untuk membuat suatu perkara dan tak dapat claim. Jadi benda-benda kadang membebankan di mana mereka tak mahu melakukan aktiviti-aktiviti luar kerana apabila tidak ada sedikit, orang kata, kalau saya kata sedikit penghargaan lah, dan itu bukan berbentuk wang saja, apa-apa yang boleh diberikan kepada mereka supaya mereka lebih semangat dengan suasana yang kondusif untuk pembelajaran lah. Itu yang saya tekankan tentang kondusif tadi, soalan yang kedua tadi. Kondusif. Ya. Datuk Seri, silakan. Ya, terima kasih. Banyak soalan yang dilontarkan oleh Encik Razali dengan Encik Fazali dengan Datuk Khairil. Saya cuba menelaah sikit dan bagi komen sedikit lah, ya. Elit. Soalan pertama, elit. Elit itu sebenarnya satu yang boleh dilihat dari segi pengikat kata lah. Saya bagi satu contoh. Ada seorang pelajar yang saya terbaca di satu ruang Facebook ke mana. Dia adalah seorang anak Kedah tapi duduk di Kuala Lumpur, duduk dengan ayah bonda dia. Pelajar ni. Dia punya adik duduk atau dia punya sepupu duduk di Kedah. Sekolah di Kedah kampung. Maka kemahiran bahasa Inggeris pelajar ini di peringkat Kuala Lumpur mendapat band 4, band 5. Bila dia balik kampung bersama sepupunya yang duduk dengan nenek dia, tok dia, dia punya bahasa Inggeris jauh lebih rendah tapi dia pun dapat band 5. Nilaian band ini boleh berbeza mengikut tempat cikgu, kebolehan cikgu. Mungkin di Kuala Lumpur, kefasihan bahasa Inggeris cikgu berkenaan menilai pelajar ini dalam peringkat itu. Sedangkan di Kedah, nilaian band itu berdasarkan kepada kefasihan cikgu itu. So ini, sebila kita kata elit, kita tengoklah prasarana sekolah. Asrama penuh, prestasi pelajar berbeza. Sedangkan di perkampungan serba kekurangan. Nilaian yang sama tak boleh diletak di peringkat itu. Maka ini memberi jurang perbezaan antara kaya miskin. Maka dasar negara adalah untuk mengeratkan jurang perbezaan, mengagihkan kekayaan. Maka kekayaan itu dalam konteks saya keilmuan juga. Maka memberi konsep elit kepada sekolah tertentu akan sedikit memberi kesan buruk kepada psikologi pelajar. Dan juga guru-guru yang mengajar sekolah-sekolah begini. Guru besar pun tak ada motivasi. Kerana ganjaran yang diberi tidak akan sampai ke dia. Maka ini perlu dilihat semula. Dalam konteks luar bandar, kemudahan, jumlah guru. Saya pernah ada di Cameron Highlands sebagai ahli parlimen. 86 kawasan asli. Jauh di pedalaman. Masa saya masuk 0% UPSR. Masa saya keluar 26% lulus. Saya tahu kedaifan mereka. Pelajar tak akan datang kerana dia jalan kaki 3 jam untuk datang ke sekolah. Guru muda-muda susah nak masuk dalam dengan motor dia. Susah nak bagi dia motivasi untuk duduk situ. Bagaimana kita boleh bezakan elit dengan non-elit di sini? Maka ukuran itu perlu dikaji semula. Terima kasih kerana bawa soalan itu. Kedua, Teams dan Pizza. Teams dan Pizza tu mungkin dibuat oleh orang putih lah. Selalunya orang putih ni dia ikut dia punya cara. Dia punya cara. Saya pun juga terlibat dalam Commonwealth Parliamentarian. Saya dalam Executive Council di London. Baru-baru ni dia bawa satu wadah charter di mana LGBT menjadi sebahagian daripada hak asasi manusia yang perlu didokong oleh semua negara-negara Commonwealth. Kita hantam seterusnya kerana dia tak faham budaya di sini. Tetapi Teams, kita tengok apa nilaian ukuran dia. Cognitive skills. Dia menguji cognitive skills dalam dia punya tu. Pada budak 15 tahun. Dalam konteks itu, ukuran nilaiannya is testing modules. That modules that are used to test that cognitive skills is standard throughout the world.
It evaluates your thinking processes. How can you understand something and apply? Application processes and your creative processes. Itu tak boleh kita cabar. Kerana prosesnya betul. So itu, maka dalam itu pelajar-pelajar kita pencapaian tak berapa semana. That is concerning. Perkara itu perlu kita lihat. Perlu kita lihat. Dan saya balik kepada Datuk Khairil. Very interesting. Very interesting question. Inilah. Tepuk dada tanya selera. Orang Melayu kata walau-walam. Betul tak? Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja tahu. Kerana kita terbawa-bawa dengan aliran duniawi sekarang yang sudah hilang spirituality. Sebenarnya dunia kita mengajar ke agama. Sekarang kita terbawa dengan orang putih. Tapi kalau tak ikut dia orang pun kita akan dipermainkan dan diperkotak-katikkan dan diperalatkan. Kita kena maju. Kalau tidak kita akan jadi daif. Mereka akan gunakan kuasa mereka, wang mereka untuk memperalatkan kita. Maka modal insan itu kita kena bersaing. Kalau kita fikirkan nilai, maka anak-anak muda kita, gadis pria kita hanyut di tengah jalan dengan budaya hedonistik yang datang melulu masuk ke dalam Malaysia melalui handphone, iPad, Twitter, Facebook. Ibu bapa tak ada masa untuk. So balik kepada ayah bonda menjadi intipati kepada penyuburan nilaian ini. Kalau bapa borek anak rintik, ada lagi satu peribahasa saya tak mau ceritalah. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebalik kepada yang lama. Perkara seperti cium tangan anak, cium tangan ayah. Satu yang asas untuk begini nilaian begini. Itu pun sudah hilang di bandar. Inilah yang membawa kepada ayah bonda menjadi pegangan kita. Mak bapak sekarang mana ada masa? Sibuk. Semua guru kena jaga. Guru 40 minit, 40 murid sini, 40 murid sini. Sekarang ramai guru ada masalah psikologi. Pula anak murid ada autism. Autism punya kanak-kanak. Tak tahu kita nak bezakan dia. So, baru sekarang ke peringkat itu. So, balik kepada nilai ini. Saya rasa saya cukup setuju. Budak-budak sekarang ganas. Tak boleh mengajar. Budak yang jahat. Bising, kaki tengok lain macam cikgu. So, guru marah. Bila dia marah, dia ganggu emosi. Dia tak boleh mengajar. Minda celaru. Betul tak? Betul, ini semua adalah isu yang didepankan di depan kita. So, saya kesimpati kepada guru-guru lah. Kerana nilai insaniah dan perguruan sudah semakin tercabar. Dengan orang barat yang datang mengajar macam-macam, secular education. Sedangkan negara kita mau secular dengan spiritual saksama. Imbangi dua-dua. Kalau spiritual betul, barulah secular boleh betul. Inilah masalah kita. Saya pun tak ada jawapan lah. Dan saya balik kepada TIM, Teams dan juga Pizza. Saya serahkan kepada KP cara-cara pemilihan. Betul tak? Saya tahu dalam pengikat kata kenapa soalan itu telah ditaburkan. Butirannya sesukar untuk kutip. Susun sendirilah menjadi kalungan kepada KP. Terima kasih. Tuan Syed, saya nak tambah sedikit apa berkenaan dengan soalan yang atau yang telah diketengahkan berkenaan dengan nilai. Saya ingin menceritakan sesuatu perkara yang telah berlaku semasa saya pengarah dulu. Pergi ke sebuah sekolah di Kuala Lumpur di mana satu yayasan setiap tahun memberi, saya tidak mahu sebut nama yayasan itu, ganjaran kepada anak-anak SPM, PMR, UPSR. Yang saya pergi itu UPSR. Untuk sekolah angkat beliau ada 30, lebih kurang 30. Dan pada hari yang saya menghadiri diri, 376 budak UPSR mendapat straight A. Bila datangnya masa untuk saya berucap, saya bertanya kepada anak-anak kerana saya perhati semasa mereka menerima sijil. Saya tanya, di kalangan anak-anak semua, berapa di antara anak-anak mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kerana telah berjaya dalam UPSR? Angkat tangan. Alangkah terkejutnya saya. Ini di Kuala Lumpur 6 tangan naik. Mungkinlah mereka malu ke apa, tapi saya rasa 6 tangan tu amat membimbangkan. Saya tanya, berapa di kalangan anak-anak
mengucapkan terima kasih kepada guru kerana telah membantu anak sampai ke kejayaan mendapat kejayaan ini. 22 tangan naik. Maka dalam saya punya speech tu ya, ucapan, saya kata pada ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita renung sejenak. Kalaulah 376 anak kita yang dapat straight A, di mana hampir 75% mereka adalah pengawas. Mereka naik dengan pakaian pengawas. Kalau begini sedikit sekali yang mengucapkan terima kasih kepada kita, kita perlu melakukan sesuatu. Something is seriously wrong. Saya tanya, bayangkan kita sebagai bapa, kita kata Azlin, bancuhkan abah secawan kopi, bawa mai ke sini. Bila dia bawa air kopi itu kepada kita, adakah kita kata terima kasih kepada anak kita? Atau kita rasa sebagai anak, dia perlu melayan ayahnya membawa air kopi itu? Dan saya kata pada guru-guru, ya, bila cikgu menyuruh anak-anak menghantar buku ke depan, ke meja, mereka datang, adakah kita kata terima kasih kepada mereka? Kita suruh mereka memadam papan hitam, adakah kita kata terima kasih pada mereka? Kalau kita tidak mengatakan perkara itu, bagaimana kita nak anak-anak kita ni menerima nilai itu dengan baik? Bagi saya, you have to live the values. You do not teach them the values. You have to live the values. You have to be the role model. Saya selalu menegaskan ini. Saya kalau budak kecil saya bagi ampau. Ini Tun Siti Hasmah sendiri yang menyatakan masa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia bagi ampau, berapa budak yang terima ampau tu haram sepatah. Sepatah terima kasih dia cakap. Tu dah kalau ada tu haram tak haram. Tak kata. Saya bila saya beri, saya pegang. Sayang, kata apa sayang? Baru saya lepas. Saya didik cucu saya. Ini nak cerita sikit. Bila cucu minta sesuatu, bila kita bagi, dia kena kata terima kasih. Dan saya akan kata, welcome sweetheart. So satu hari, dia minta sesuatu dan saya bagi kepada dia. And dia kata, thank you Nani. He calls me Nani. Dan dia kata, Nani, I'm waiting. You forgot to say something. Sorry sayang. You're welcome. You know, kalau kita tidak, maksudnya dah ada penghayatan. Kita ni mesti menjadi role model. Kadang-kadang saya nak salahkan guru sangat pun dah. Ya, kerana banyak sangat benda yang perlu dibuat. Tetapi saya rasa sebanyak mana sekali lah cikgu, janganlah kita rosakkan anak kita. Kalau nilai sedikit ini pun kita tidak boleh hidupkan di kalangan anak-anak kita, dan saya rasa kita dah gagal. Ya, sangat-sangat penting. Ya, jadi tak bolehlah setiap kali kita menyalahkan anak-anak kita. Saya rasa itu adalah perkara yang saya nak kongsi. Saya nak mencelah sikit tentang dari segi pelajar-pelajar bagaimana yang saya nak lontarkan soalan pula kepada audience boleh ya. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar bagaimana yang kita nak lahirkan sebenarnya. Soalan saya pula lah ya pada ini. Dan kalau kita lihat seperti yang tadi Datuk Sri katakan tentang pelajar-pelajar yang nakal ni kita seperti tertekan sebagainya. Tapi yang nakal ni sebenarnya yang ingat cikgu dia apabila mereka berjaya, dan yang nakal ni saya lihat yang sekarang ni ramai yang berjaya. Dan di mana pelajar-pelajar yang dapat 10A, 14A ni bila masuk ke alam pekerjaan tak sekaya ataupun seberjaya daripada orang yang budak-budak nakal ni. Kenapa jadi begitu? Satu persoalan di sini. Kalau kita bandingkan balik, kita kata sekilas kita fikir semula, yang nakal-nakal di sekolah yang disiplinnya agak teruk berjaya dan dia ingat cikgu dia. Kadang-kadang datang dia kata, cikgu saya ingat lagi, terima kasih cikgu. Daripada yang pandai-pandai ni kadang-kadang dia lupa. Satu. Jadi yang pandai-pandai saya tak sebut nama, yang berada di luar negara, yang pandai dapat 14A, 15A, di mana nilai-nilai murni dia apabila tudung pun telah dibuang. Jadi mana salahnya pelajar kita? Dapat keputusan yang sangat bagus, pergi luar negara, lupa. Dari segi agama, nilai-nilai murni. Saya rasa semua tahu apa yang saya cuba sampaikan. Jadi pelajar macam mana yang kita nak lahirkan sekarang ni? Saya nak tanya kat situ. Dan yang satu, kedua pula dari segi perpaduan. Kalau bercakap tentang inovasi dan kreativitas, bagaimana dengan perpaduan di negara Malaysia kita? Adakah sistem pendidikan kita ni sesuai untuk memastikan perpaduan tercapai? Saya nampak perpaduan semakin orang kata dia tak faham budaya dia, tak faham budaya dia. Itu satu masalah yang berlaku juga. Jadi pelajar kita kadang-kadang jadi macam anak-anak muda kita lah. Jadi macam tak faham apa yang mereka nak ikut sebenarnya, arah ke mana. Orang kata dalam keadaan yang tak ada satu kepastian. Itu yang saya pula yang nak bangkitkan di sini. Ya, okey. Saya ada soalan susulan nanti kepada ketiga-tiga panel, tapi saya buka laluan dahulu kepada kesemua yang ada di sini untuk minta saudari, mungkin saudari-saudari
Saudari, wanita. Yang banyak Oh, dia nak wanita pula. boleh Silakan. menampil ke depan. Tak semestinya soalan, mungkin memberikan pandangan balas. Ada? Jika ada, kita berikan laluan, kita menghimpun dahulu beberapa. Tak ada ya? Okey. Ya, sudah ada. Minta maaf, silau tuan. Berdiri lama. Saya minta maaf. Saya tak nampak tuan punya badan. Silau. Silakan. Boleh tahu nama tuan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukanlah wanita kerana saya pemisai. Tak nampak di sini silau. Sama lah. Nama. Dan Tu kan. okey, terima kasih kerana diberi peluang untuk saya hadir pada hari ini. Saya Muhammad Razi Saleh dari Bandan Estek Nilai Negeri Sembilan. Saya datang bukan kerana terpaksa, tapi saya memaksa diri saya untuk datang. Jadi tuan-tuan ahli panel, perempuan ahli panel, saya begitu tertarik ya. Pertamanya saya tertarik dengan Datuk Dr. Dewa Mani, bukan Datuk Seri Dewa Mani. Harap-harap satu hari nanti dapat menjadi Menteri Pelajaran Malaysia. Kerana beliau begitu prihatin dengan kita para guru ya. Saya rasa Datuk Seri bawa penyokong. Silakan. Sebab banyak pembelaan mungkin kerana belum naik lagi ya. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat hari ini kita berbicara tentang tema Hari Guru kita hari ini, Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi. Banyak telah diperkatakan masalah yang murid kita hari ini tak tahu menulis surat, tidak tahu berkomunikasi. Memang betul. Saya di tempat saya mengajar pun murid ada 1,000 orang, nak cari seorang pemidato pun aduh seksa rasanya. Kenapa jadi macam tu? Adakah guru tidak inovatif? Adakah guru tidak kreativiti? Itu kena kajilah. Macam Dr. Jessica kata, kita selalu menyalahkan. Guru tahun 1, tahun 2 salah, tahun 1, tahun 3 salah, tahun 2 jadi bangau. Sampai sekarang pun teknologi dah moden. Ada muda tingkatan 5 pun tak tahu membaca. Tapi dia pandai SMS tu yang saya pelik. Saya pernah jumpa ni. Dan kalau kita lihat kenapa ini berlaku. Sebab dari banyak diperkatakan tentang sistem dasar. Kita lihat tiap-tiap tahun pun tema Hari Guru kita ditukar. Selaju itulah juga sistem dan dasar kita ditukar. Jadi macam mana guru nak kejar? Tuan-tuan cuba fikir, sekarang ni murid sekolah rendah ada hampir 11 mata pelajaran. Dalam mereka sedang nak membesar, kita bebankan mereka dengan begitu banyak mata pelajaran. Dan siapa yang terbeban? Murid terbeban. Akhirnya cikgu juga terbeban kerana mereka terpaksa melaksanakan tugas mereka. Siapa yang harus dipersalahkan? Adakah salah ibu mengandung atau salah bapa yang tak jaga ibu yang sedang mengandung? Tuan-tuan dan puan-puan, macam kita perkatakan hari ini, kita dah minta maaf lah kepada orang-orang Kementerian Pelajaran. Saya juga di sini, saya duduk mengajar sekolah rendah, mengajar sekolah menengah dan jadi pensyarah sekarang. Kita lihat pelajar kita ramai. Kita pergi buat kajian, hantar orang-orang kita ke luar negara, balik buat perubahan. Minta maaf, kita cepat melatah. Bila ada orang tak tahu sejarah, kita wajibkan sejarah. Bila kes kemalangan jalan raya, kita masukkan mata pelajaran yang berkaitan dengan jalan raya. Kita cepat melatah lah. Kita tengok isu. Macam-macam kita nak sumbat, akhirnya pelajar kita tersumbat. Guru lagi tersumbat. Dan kita baru kena PPSMI, dah ubah. Baru PBS, dah kalang kabut kan. Jadi kita cepat melatah. Nak mempertahankan satu novel pun kita tak berani. Sampai sekarang kita masih guna konsep terakhir dah berpuluh-puluh tahun hanya untuk menjadi seorang pemuzik. Adakah itu yang kita nak lahirkan pelajar di tingkat 5? Saya mengajar bahasa Melayu tingkat 5. Jadi itu dia. Jadi kita cepat melatah. Jadi kita kena kaji. Kita lihat bebanan guru hari ini, tiap-tiap tahun kaji beban guru. Kementerian Pelajaran Pendidikan tiap-tiap tahun kaji bebanan guru. Tapi beban guru tak terlepas juga. Bertambah. Akhirnya macam mana guru? Saya takut, saya nak tanya soalan saya. Ahli panel secara ikhlas, mampukah guru hari ini menjadi pencetus kreativiti, penjana inovasi, atau guru hanya menjadi pencetus kontroversi, ditukar dalam masa sehari? Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Razi. Ada lagi kita kumpulkan terlebih dahulu. Boleh? Ya, silakan. Kita belum dapat soalan dan pandangan dari wanita, guru wanita. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Zaman Nasruddin daripada Negeri Sembilan. Khusus kepada Datuk Seri Dewa Wani lah. Tu saya kata bawa penyokong Datuk Seri ni. Okey, Datuk Seri, masa kita dulu kita didedahkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kitalah satu-satu negara yang mula-mula sekali ada falsafah dia kata. Dulu kita sebut pendidikan mengikut acuan. Sekarang tak sebut dah.
Jerry pun tak semudah Jerry kan. Apa pandangan Datuk Seri? Yang kedua tentang Datuk Jessica tentang satu perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok sekarang kan di sekolah-sekolah kan, pergi waktu rehat cukuplah. Waktu rehat tengok di mana ada budak Cina, budak India dan budak Melayu. Dia tak bergabung. Masing-masing makan je masing. Masih gagal lagi tuan. Apa komen Dewan Wani? Datuk Dewan Wani tu daripada King Edward Taiping, saya tahu. Okey. Dia percaya. Okey. Oleh dua dia. Yes, yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, kita di Gawang Road ni senang je. Pagi Isnin kalau ada perhimpunan, cuba tanya anak murid kita, berapa orang yang sembahyang subuh? Tak ada tuan-tuan. 10% pun tak ada. Fikirkanlah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya merayu. Jawab dulu, lepas tu panggil. Takut nanti kita hilang kesinambungan idea yang telah dilontarkan. Datuk nak jawab? Boleh? Nak minta jawab dulu. Saya boleh jawab. Mana? Tadi saya rasa tak ada soalan, sebenarnya komen. Bolehkah dalam sehari kita ubah segala? Ya. Tapi saya suka cetusan idea kerana datang dari Nubari. Maka beliau adalah seorang guru yang mungkin berdedikasi. Teruskan perjuangan anda, saudara. Okey, soalan yang sebelah sini pula, falsafah pendidikan dulu dan sekarang. Ya. Daripada laporan Rahman Talib sampai laporan Razak, laporan kabinet, sekarang ada banyak perubahan. Saya rasa inti partinya sama. Inti partinya balik kepada perpaduan. 2, ilmu. 3, nasionalisme. Tapi bila kita balik, kita sudah sekarang, zaman sekarang ini banyak perubahan yang berlaku. Ya. Cuma satu komen saja. Terima kasih kepada saudara tadi. Saya rasa perubahan-perubahan ini dengan berlaku dengan begitu pantas sehingga kita belum bersedia untuk mematangkan perubahan itu. Sesuatu yang dibawa tu, contohnya pada 2010 kita bawa program transformasi pendidikan. Kemudian ada sekarang kesinambungan dia. Saya rasa revolusi pendidikan ini penting kerana kita seiraskan dengan perubahan yang berlaku kepada anak murid kita, psiki masyarakat, psikososio masyarakat. Cuma kita kena tahu bagaimana kita boleh pastikan bahawa perkara ini jangan kita ubah banyak. Dasar itu sampai 2025, 13 tahun lagi. Minta jangan ubah lagi lah. Matangkan. Tak? Kerana cikgu-cikgu tak boleh menerima, pemimpin sekolah tak boleh terima. Ubah sangat. Izinkan mereka matang dulu dalam proses ini. Saya rasa benda ini sudah ada okey dah. Kita berdoa bahawa program blueprint pendidikan ini dapat kita sinambungkan dan matangkan dulu dengan modal sumber manusia, kepimpinan. Ini dia. Cikgu sekarang yang keluar jurutera pun ditarik masuk 1 tahun jadi cikgu KPLI. So ini kadang-kadang dia tak jiwa cikgu, tapi oleh kerana dia tak ada kerjaya lain, dia tak boleh cari kerja, dia dimasukkan sini. 5 tahun perguruan yang kita ada, UPSI, kita perlu dedahkan pelajar itu dari tahun 1. Jangan last year saja kita bagi praktikum. Kita dedahkan pelajar ini dari mula tahun lalu, tahun pertama 2 bulankah 1 bulankah, tapi perlu garis panduan yang jitu. Kalau tidak, you hantar 3 bulan ke sekolah, guru yang mengajar pula relax, guru pelajar baru pula kena beban. Ini kena jaga. Guru relief pula problem. Banyak isu dia. So balik kepada kepimpinan. So bagaimana kita boleh sejahterakan segala ini? Inilah satu yang senang kita cakap lah. Senang. Kesian Datuk KP. Beliau pun sudah beruban banyak lah lepas menjadi ketua pengarah. Datuk Doktor, saya faham. Tiap-tiap hari dalam YouTube ada isu pendidikan. Satu isu kecil boleh jadi besar sehingga menggugat akar-akar pendidikan itu sendiri. Inilah cabaran di depan kita. Saya setuju, falsafahnya sama. Tetapi acuannya sudah berubah. So kita minta supaya blueprint ini dapat kita sama-sama, kerana banyak terlibat. Hampir 50,000 orang terlibat dalam blueprint ini. Dulu tak ada. Orang atas yang buat kali ini. Cuma ongkos saja kena cari. Tak? Kalau nak komputerkan semua sekolah, laptop kan, mana mau cari duit? Itu. Mungkin kita boleh satu lagi fokus daripada belanja banyak kepada pendidikan tinggi, duit itu banyak kita turun ke sekolah rendah dan prasekolah. Reverse balik.
reverse balik dan fokus kepada guru, mengumumkan fokus ketibaan kepada yang berbahagia prasarana Dato' Dr. Khair kreatif bin dan Muhammad inovatif Yusof, kepada guru. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Itulah. ke Majlis Privatize saja sekolah universiti. bersempena dengan perayaan Hari Guru Izinkan Peringkat privatization Kebangsaan. of IPTS supaya dan also joint venture dengan IPTA. Tapi sekarang dulu saya tengok 10 tahun fokus IPTS banyak duit pergi sana. Tarik balik semua seperti yang dikatakan pendidikan dasar, pendidikan primary balik ke sana. Baik, terima kasih dah. Datuk Norizan ada ingin komen balasan? Bila dengar ahli politik bercakap, kita pun nak kejut. Ya. Because satu, ya. Tapi satu. Politik lagi dah. Yeah, I know, but you are still very involved. Your heart is still there. Jadi gini, saya rasa saya nak menyentuh sedikit tadi saudara Muhammad Razi, ya. Betul Muhammad Razi dari Bandar di Enstek. Ya. Ya, memang saya simpati sangat-sangat ya dengan apa yang perlu cikgu-cikgu lakukan. Tapi saya nak berkongsi satulah. Kalaulah dalam senario di mana guru di dalam kelas, katakanlah, ini yang saya katakan, dalam sesebuah institusi itu perlu wujud satu budaya di mana ianya merangkumi semua. Everyone is on the same page, as we say, ya. Budaya itu kena ada dan support daripada atau sokongan dan dokongan daripada pihak atasan di sekolah oleh ibu bapa, semua perlu ada. Jadi saya nak berkongsi satulah kes. Dia tidak menjawab direct soalan saudara, tetapi secara tidak langsung benda ini telah membayangkan bahawa perkara ini boleh dilakukan. Pernah di sebuah sekolah di Johor yang kita pergi, seorang guru menyatakan setiap tahun pengetua dia akan menyatakan, ini sekolah menengah ya, kena selesai silibus pada bulan Jun. Bulan Julai revision. Ya, ulang kaji. Dan setiap tahun dia melakukan ini. Tetapi dia kata pada tahun ini, sejak saya memulakan sistem learner engagement ini, saya dapati budak-budak semua, dia dapat selesai silibus pada bulan Julai, bukan dengan desakan oleh pihak atasan. Dan bila dia menyentuhkan menyebut perkara itu pada saya tanya balik kepada dia, kata cikgu tahu tak mengapa sekarang cikgu boleh selesai dengan cepat tanpa diarah oleh guru? Dia fikir sejenak dan dia kata, not very sure lah Datuk, dia kata. So saya kata sebenarnya kerana saya menyebut semula the onus of learning is now on the shoulders of the child. Kita mendidik anak kita untuk belajar, bagaimana untuk belajar. Ya, itu sangat-sangat penting. Kerana setiap kali guru, dispenser of knowledge, penyampai maklumat, adakah budak tu minat atau tidak minat untuk belajar, banyak mana yang dia boleh ingat, itulah yang dia akan lontarkan kembali dalam atau luahkan kembali dalam peperiksaan. Tetapi bila kita merubah sistemnya dan kita melibatkan anak-anak kita dalam pelbagai perbincangan, mereka mula faham bagaimana untuk mengkritik secara konstruktif, mereka tahu macam mana nak menyusun atur semula, mereka tahu bagaimana nak bekerja secara kolaborasi. Semua skill-skill ini atau kemahiran-kemahiran ini akan membawa kepada perkembangan seorang pemimpin di luar sana nanti. Kerana bila dia dah mula belajar sendiri kemahiran-kemahiran ini, bila cikgu mengajar, benda tu boleh di-internalize. Minta maaf, dia pun bahasa will kill me for this. Ya, dia boleh kata ingat, menerima, menghayati, dan dia boleh melakukan secara independen atau secara orang kata bebas. Ya. Jadi bila anak itu dah belajar kemahiran untuk belajar melalui kreativiti guru yang mengizinkan anak itu belajar, dengan cara itu budak tu akan lebih senang menerima apa yang guru bincang, dan bila dia berbincang dengan rakan-rakan, dia kata sekarang dia boleh faham dengan lebih banyak kerana dia learning by doing. Dia melakukan, dia menghayati perkara itu dan dia boleh ingat. Dengan cara itu, maka beban tugas guru sebagai dispenser of knowledge akan menjadi lebih ringan. Itu adalah satu perkara yang jelas telah berlaku. Ya, terima kasih. Ya, Dr. Jessica, silakan. Ya, tadi Cik Razi berkata tentang pencetus kontroversi dan sebagainya. Sebab saya rasa budaya Malaysia pada hari ini kan masih lagi mempunyai budaya di mana kalau orang yang rajin bercakap, rajin ke depan ataupun orang kata orang berani sangat,
bermasalah. Itu menyebabkan kadang-kadang kita, orang kata budaya ke, Malaysia tak boleh kita nak memberikan, orang kata lantang bercakap. Kalau lantang bercakap, dia akan orang kata di blacklist ataupun telah diserah hitamkan, maka dia susah nak naik pangkat. Jadi itu menyebabkan ramai orang lebih baik diamlah saya daripada bercakap banyak-banyak. Akhirnya saya pula yang susah. Lebih baik saya jaga perut nasi saya. Itu yang banyak diberitahu lah kenapa kita banyak kata jadi yes man ataupun melatah dan sebagainya. Sebab bila apa yang diberitahu itu diturunkan kuasa, kita terpaksa ikut. Sebab kalau tidak kita seperti tak kata yes boss. Sekarang ni sebenarnya kena yes man, terpaksa ikut. Kalau kita membangkang, bukan membangkang, memberikan pendapat. Tapi bila kita beri pendapat kepada bos kita, kadang-kadang macam nampak kita pula nak jadi bos. Itu yang kadang-kadang menyebabkan semua orang, guru-guru jadi macam lemah semangat lah. Kita nak luar kotak, memang fikir luar kotak, banyak idea ni, kita buat ni sebagainya. Tapi bila kita memberikan idea begitu, macam kita pula yang macam nampak nak berlawan pula. Jadi itu yang menyebabkan budaya, kata dia, budaya Malaysia tak boleh macam tu. Salah kalau kita nak membangkang. Itu yang berlaku, budaya begitulah yang pada hari ini saya melihat kat situ. Dan satu lagi saya juga berharap bahawa guru-guru yang sama belajar ni di sekolah rendah yang rajin buat apa kata PJJ sebagainya diberi pengiktirafan yang lebih baiklah. Kalau ada master di sekolah rendah tu dia naikkan pangkat dengan segera. Kalau master di sekolah rendah pun tak dapat naik pangkat, macam mana nak semangat? Jadi macam nak sambung belajar pun sama juga, lebih baik tak payah sambung belajar. Itu dia kata kan, kalau master pun sama dengan degree, lebih baik tak payah. Kan? Itu yang berlaku menyebabkan orang guru-guru tak semangat. Lepas tu nak buat PhD pun ada yang nak pergi ke tempat lain pun bukan senang nak pergi terus. Berapa lama kena tunggu sekolah rendah atau sekolah menengah. Kalau nak pergi kementerian pun susah juga naik pangkat. Jadi menyebabkan itu juga macam mana guru nak inovasi, kreatif kalau kita tak mengiktiraf mereka. Itu yang saya rasa sangat sedih lah untuk guru-guru. Kan kita patut memberikan penghargaan pada mereka. Terutama yang rajin belajar, kita bagikan penghargaan di sini. Ya. Kalau menyentuh saja kepentingan guru tu ramai yang akan mendapat sokongan. Jadi itu pendekatan. Saya tahu boleh kita Tuan Pengerusi, boleh kita alih sikit kepada satu concern ataupun sesuatu perkara yang saya rasa menjadi perkara yang dibual lah rata-rata. Sistem berasaskan sekolah. Penilaian berasaskan sekolah ni. UPSR sudah akan dimansurkan, dia akan dinilai di peringkat sekolah. PMR akan secara berperingkat akan begitu. Sama juga dengan PMR, SPM dan juga yang lain. STPM. Satu perkara yang akan jadi cabaran kita dalam peringkat ini adalah pelajar-pelajar yang pandai daripada keluarga yang ibu bapa prihatin, tak ada masalah. Kerana dia akan hantar dia ke tuition, dia pastikan aja belajar. Tapi ada 40% daripada jumlah pelajar di peringkat bawah yang dari keluarga miskin dan daripada keluarga mak bapak di mana institusi kekeluargaan mereka retak. Mereka ni tidak akan menunjuk minat. Dulu exam dia takut, dia belajar, dia pergi tuition sana sini. Sekarang dia tak takut. Dia buat, dia tak boleh buat, cikgu bantu buat band ni semua. So apa akan terjadi kepada golongan ini? Adakah proses kreativiti dan inovasi dapat disemai dalam pelajar-pelajar ini dengan cara lain? Dulu saya masih ingat lagi, dalam jawatan kuasa kabinet modal insan, masa itu TPM jadi pengerusi, saya duduk dalam jawatan kuasa, kita setuju 5% pelajar-pelajar dari Form 1 tingkatan 1 akan diberi vocational training. Pelajar yang tak boleh belajar ni. Tingkatan 4 40%. Saya rasa hala tuju tu baik. Saya kesian atau sedih kerana dulu sekolah vocational tukar jadi sekolah teknikal. Sepatutnya dia telah dikekalkan. Kerana budak yang tak boleh belajar, dia boleh pandai handphone, bagi kat dia canggih. Kita pun tak faham dia buat. Dia boleh ponggar itu enjin, dia boleh pasang balik. Dia minat benda lain. Kita paksa dia, sogokkan dia dengan ilmu sejarah, BM, ini itu. Dia pun pening kepala, dia sudah jadi ganas. So ini jadinya cikgu-cikgu menghadapi masalah keganasan di sekolah. Kereta habis, ini habis, itu ugut. Khususnya di bandar-bandar besar. Saya rasa ini menjadi satu concern yang penting. Penilaian berasaskan sekolah, pelajar-pelajar yang tak boleh mengikuti pelajaran akan jadi masalah yang cukup besar dalam sistem pendidikan Malaysia. Dan juga guru-guru akan menghadapi pelbagai masalah. Bagaimana kita akan menangani golongan ini? Ini menjadi satu isu. Sekarang pun ada ramai tak mau belajar. Dia semakin malas, semakin handphone, semakin televisyen, semakin lepak.
Ini akan jadi sampah masyarakat sehari nanti. Bagaimana kita akan menangani masalah ini? Mungkin pandangan daripada saudara-saudara sendiri dan pengerusi, ahli-ahli panel juga boleh beri sedikit percambahan pandangan. Ya, Datuk Seri, hakikatnya kita tidak boleh membereskan masalah ataupun isu pendidikan ini dalam forum semata-mata di sini. Tapi di sana sini kita dapat mencetuskan mungkin idea-idea baru, bahkan juga membongkar semula idea lama yang dahulunya mungkin dianggap tidak relevan, diberikan suatu suluhan baru supaya ia dilihat mungkin mempertambah kerelevanannya. Dan bertitik tolak daripada wacana kreatif dan juga inovasi ini, banyak isu-isu pendidikan lain yang merata telah pun kita sentuh. Aspek kepimpinannya, aspek ekosistem ataupun support persekretariannya, pembudayaannya, itu semua adalah merupakan, saya anggap, isu-isu yang sudah berada di dalam poket. Tetapi kita harus memberikan komitmen baru untuk menyelesaikan, berlatar belakangkan program transformasi yang telah pun dibentangkan semasa ini. Jadi kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga panelis pada petang ini. Datuk Nurizan nak bercakap lagi saya tahu, tapi masanya sudah pun habis. Orang lama. Ya, silakan. Ringkas saja, silakan. Saya rasa yang ini adalah satu perkara yang perlu. Bila kita cakap di sini, guru pencetus kreativiti dan inovasi, saya rasa sedih sangat. Kerana selama ini setiap kali ada pertandingan di peringkat antarabangsa lah pun, Malaysia sama ada anak murid kita atau guru-guru kita sering kali menang. Bagai-bagai perkara inovasi baru yang dia buat. Betul. Tetapi ke mana akhirnya? Patenting rights di mana? Kita tidak ada follow through. Ini adalah satu perkara yang saya rasa bukan senang ya. Kalau kita lihat di universiti dan seterusnya, nak dapat patent rights tu sangat-sangat susah. Tetapi saya rasa misalnya seorang guru a few years ago yang telah melahirkan satu inovasi baru berkenaan dengan something like Sempua, menggunakan color untuk mengajar anak-anak matematik. Itu adalah satu perkara yang saya rasa sepatutnya dah masuk dalam sistem sebagai satu perkara yang boleh membantu anak-anak. Tetapi setakat mana? Dia menang, dia dapat anugerah, dia cuba dengan sendiri. Saya tanya cikgu ni, dia cuba dengan sendiri melalui satu publication untuk melakukan dia. Tapi saya rasa kalaulah kreativiti ini boleh dibawa ke peringkat inovasi setakat patenting rights ni, saya rasa lebih bersemangatlah guru untuk. Kerana saya rasa sayanglah ilmu yang ada pada cikgu-cikgu kita begitu banyak. Jangan orang memperkotak katikkan kita. Saya marah betul bila orang putih kata no, the locals can do it. Excuse me, how far have we come? Don't you dare say our locals cannot do it. Jadi ini yang saya katakan. Tetapi bila ada orang kata putik-putik ini berbunga, orang kata ya, kemahiran-kemahiran ini, gilaplah dan sampaikanlah ke tahap di mana ia boleh dikomersialiskan. Again, I think Datuk, you will scream at me for using the language. Menambah lagi tekanan yang ada. Terima kasih. Yang tu yang saya nak katakan. Terima kasih. Realitinya kita bercakap soal kreativiti dan inovasi bukan hanya sebagai pelaksanaan, bukan dalam konteks pelaksanaan, tapi yang harus kita tekankan juga adalah dampaknya, outcome-nya daripada pelaksanaan itu. Kerana banyak ironis tadi saya lihat penegasan yang paling besar, dana yang paling banyak diberikan kepada pendidikan. Tetapi dalam persaingan antarabangsa ni, kelihatannya seperti kita semakin menumpul daya saing kita dengan perkembangan mutakhir negara-negara serantau, bahkan Korea juga yang disebutkan oleh Datuk Seri Dewa Manita. Itu adalah merupakan isu yang harus kita lebar luaskan lagi polemik dan wacananya, supaya kita timbul keinsafan yang tinggi untuk kita mendukung agenda transformasi dan juga menerusi program kreativiti dan inovasi pendidikan ini. Sekali lagi kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga panelis. Terima kasih. Ada lagi? Okey. Ada. Dua kali cubaan saya gagal. Minta maaf lah. Simpulkan satu saja. Dalam blueprint pendidikan baru ini ada satu komponen nombor 9. Saya rasa ini perlu diperluaskan sehabis-habisnya. Partner with parents, community and private sector at scale. Saya rasa pendidikan bukan tanggungjawab ibu guru-guru dan guru besar lagi. Ianya harus disepadankan dengan ibu bapa, komuniti dan pelbagai macam polis pun perlu terlibat. Kalau tidak, kita tak boleh memenangi pelajar. We cannot do it alone dengan izin. We have to find ways to work with parents and the community. Kerana masalah mereka masuk ke sekolah sekarang. So this is one area mungkin Datuk Pengarah boleh explore sehabis-habisnya. Itu adalah kesimpulan saya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Dan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Saya menyerahkan acara kepada pengurus acara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
Baiklah jemputan yang budiman, sekali lagi kita beri tepukan gemuruh kepada moderator forum kita Tuan Said Munawar Said Mama Mustar serta Datuk Seri SK Dewan Mani Datuk Hajah Norizan Bapu Hashim, juga kepada Dr. Jessica Ong atas perkongsian ilmu yang saya kira cukup bermanfaat kepada seluruh jemputan yang hadir dalam majlis yang cukup berilmu ini. Baiklah seterusnya, jadi kalau tadi ada pantun-pantun, jadi saya kira tak lengkap juga kalau saya tidak menyampaikan serangkap pantun ya. Kata orang Laksamana belayar tuju ke Bentan, bawa dagangan si padi huma, budi setahun segunung intan, jadi kenangan selama-lama. Baiklah jemputan budiman, dengan berakhirnya perkongsian ilmu sebentar tadi maka tamatlah forum pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Tetapi sebelum itu kita ada beberapa pengumuman. Baiklah, pengumuman pertama, kalau dapat kita perhatikan di belakang Dewan ini ada satu kaunter yang disediakan untuk jualan buku. Dan sebagai makluman, salah satu buku yang baru diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah Cabaran Remaja Membina Integriti Diri. Inilah bukunya, Cabaran Remaja Membina Integriti Diri, iaitu buku karya Profesor Madya Dr. Wan Asmah Wan Mamat, juga buku karya guru iaitu Sanggit Tajid Kaur Jak Singh dan juga Cuti. Buku ini merupakan kerjasama penerbitan buku sokongan pendidikan antara DBP dengan Institut Integriti Malaysia dan akan diedarkan secara percuma sebanyak 10 naskah ke seluruh sekolah di seluruh Malaysia. Dan buku ini akan diedarkan ke sekolah bersama dengan buku cetak ulang sekolah menengah pada bulan Julai nanti. Dan kepada yang ingin mendapatkan buku tersebut boleh dapatkan dengan harga istimewa 20% potongan harga. Dan sebagai makluman jemputan budiman juga, rakaman forum pendidikan yang berlangsung pada hari ini akan dimuat naik dalam portal EduWeb TV, iaitu portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia di www.eduwebtv.com. Jadi kami mempersilakan seluruh jemputan budiman untuk melayari portal EduWeb TV selepas ini. Dan kepada jemputan budiman juga tuan-puan turut dialu-alukan untuk melawat pameran pendidikan di Dewan Tun Razak 3 ya. Jadi ayolah bersama-sama kita meriahkan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2014 ini dengan beri sokongan dengan melawat pameran yang disediakan di Dewan Tun Razak 3. Baiklah, dengan berakhirnya beberapa pengumuman sebentar tadi maka tamatlah forum pendidikan bersempena dengan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2014 pada hari ini. Kalungan budi junjungan kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, tetamu kenamaan beserta dengan ahli panel yang hadir, juga kepada seluruh tetamu yang hadir. Berikutnya majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, yang Datuk Haji Supaan, ada Datuk Dr. Haji Awang Sarian, yang berbahagia Profesor Dr. Zahrani Ahmad beserta dengan ahli panel juga moderator untuk ke bilik kenamaan untuk kita menikmati jamuan minum petang yang disediakan. Dan kepada jemputan budiman, tuan-puan boleh menikmati jamuan yang kami sediakan ya di belakang Dewan ini. Untuk itu, penutup bicara daripada saya Nur Hasman Alinda Mustafa, sejuta kemaafan dipohonkan anda ada tersilap kata atau terkasar bahasa. Banyak kelok kepenarik kelok tumbuh daun kuini. Nan elok bawalah balik, nan buruk tinggalkan di sini. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam satu bahasa untuk semua.